Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Live pada hari ini. Saya tengah tunggu Dr. Azmi masuk. Kita akan bersama dengan Dr. Azmi yang merupakan Dr. Azmi yang merupakan pensyarah sejarah dekat Universiti Sains Malaysia. Jadi buat julung kalinya kali ini. Okey. Saya dah invite Dr. Azmi. Kamera? Masih boleh tu, Doktor. Kamera macam mana? Kat mana? Kejap. Saya dah invite Doktor. Okey. Okey. Dah buka. Okey eh? Sekejap, saya nak cuba tengok background. Okay. Tak apa, Doktor. Ambil masa, Doktor. Ni saya dah invite Doktor untuk onkan kamera. Okey, boleh ya? Boleh. Assalamualaikum, Doktor. Handsome. Okey. Terima kasih, Doktor. Apa khabar? Helmi, apa khabar? Saya sihat. Alhamdulillah, Doktor. Ya. Doktor sihat. Banyak jemputan saya tengok Doktor terima daripada satu Malaysia kan. Baru habis bagi kuliah tadi di Surau, Surau di Bertam ni. Sekarang ada di Hotel Sungai Petani. Memang hari ni saja ada 3 program termasuk dengan di Patriot. Semalam ada sambutan dan kuliah juga, sambutan merdeka dan kuliah sampai 2:30 pagi semalam. Kemudian kuliah subuh sambung balik. Memang agak meletihkan lah. Tapi ini yang program terakhir lah. Lepas pada ni saya kena stop dulu kerana agak meletihkan. Banyak sangat. Terima kasih, Doktor. Tapi itulah, memang saya seronok kerana saya dapat sampaikan mesej sejarah tu. Dapat berkongsi dengan semua pihak, khususnya khalayak masyarakat umum ni, masyarakat umum tentang sejarah kemerdekaan itu adalah satu perkara yang sangat bermanfaat lah bagi saya untuk saya berkongsi dengan masyarakat. Dahulu yang jemput institusi, sekarang ni masyarakat surau, masjid, jadi orang awam tu terlibat sama dan mereka ni jarang terdedah dengan aspek sejarah. Jadi bila mereka mendapat maklumat tentang sejarah tu, bagi mereka sangat mengejutkan lah. Jadi sekurang-kurangnya ada kesedaran dalam kalangan mereka tentang bagaimana sejarah itu yang telah sampai pada mereka sebelum ini tidak mencukupi. Jadi kita berikan satu tafsiran dan juga perkongsian sejarah yang sedikit mendalam lah. Dengan cara itu saya ingat mereka mendapat manfaat ni. Semalam pagi tadi lepas kuliah subuh mereka panggil saya Ustaz Dr. Azmi. Tak apa, bagus juga Ustaz sejarah. Jadi lepas beri perkongsian tersebut ada yang sampai menangis-nangis. Ahli karya masjid ini sampai terisak-isak kerana tidak menyangka tentang sejarah perjuangan kemerdekaan kita yang sangat menyedihkan sebenarnya. Sejarah kemerdekaan kita ni kita raikan dengan hiburan, dengan pesta, dengan bermain mercun dan sebagainya. Tapi bila diceritakan aspek-aspek sejarah yang sebenarnya, ia adalah sangat menyayat hati sebenarnya. Sejarah yang kita raikan pada hari ini, orang kata tidak ada pertumpahan darah. Sebenarnya mereka yang kata macam tu dilihat jangka pendek saja, dia lihat tahun 50-an. Maka dia kata berunding lah, British yang beri secara baik-baik, tak ada masalah, tak ada gaduh, tak ada pertumpahan darah. Tapi kalau sejarah perjuangan kemerdekaan itu mahu dilihat sejak tahun 1511 lagi, maka dia penuh dengan elemen pertumpahan darah. Jadi perkara macam ni, masyarakat bila kita dedahkan mereka macam ni, mereka rasa suatu perkara yang sangat baru bagi mereka dan itu menyentuh perasaan mereka itulah sampai menangis.
dan saya dapati orang ini yang menang ini dia menghayati sejarah perjuangan kemerdekaan itu dari lubuk hati dia, dia merasai. Sampai dirasa sangat sedih. Sepatutnya macam itulah kita ingat peristiwa berlaku tu dalam konteks bagaimana sejarah kemerdekaan itu dicapai dan juga hak-hak masyarakat pribumi ni yang hilang. Kita bila sebut tentang hak yang hilang ni bukan bermakna kita nak menafikan hak orang lain. Sebenarnya kita nak bagi tahu kita dengan British ni dijajah ni bukan setakat diperhambakan tapi sampai merdeka pun hilang hak. Patutnya British ni kesian belah lah sikit. Dia dah ambil, dah dapat dah kekayaan apa semua. Dia nak merdekakan, beri balik pada masyarakat yang dia jajah tersebut. Tanpa memaksa mereka mengikut acuan yang dikehendaki. Tapi dia nak merdeka, nak beri kemerdekaan pun dia masih lagi nak ikat kita dengan syarat-syarat dia yang tidak adil. Macam itulah Helmi tadi perkongsian tadi yang saya boleh huraikan. Panjang mukadimah daripada Dr. Azmi. Pertama kali saya nak mewakili The Patreon ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Azmi sebab dah lama sebenarnya nak buat event jemputan live macam ni Dr. Azmi, tetapi ada sahaja benda yang jadi arah melintang dan sebagainya dan akhirnya duduk kita kesampaian juga pada malam ni. Kami nak ucap ribuan terima kasih. Pertama, kepada yang tidak mengenali, kita sekarang bersama dengan seorang ahli sejarah yang lantang mempertahankan sejarah Melayu, sejarah Malaysia dekat ruangan Facebook, TikTok yang kita lihat sebelum ni. Jadi rasa berbesar hati sebab Dr. Azmi ni dah macam idola untuk saya. Banyak jadi rujukan sejarah, bacaan sejarah. Jadi Dr. Azmi, setiap kali bila kita bercakap tentang kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan tanah Melayu, kita akan dengar pendapat dalam beberapa orang yang mengatakan bahawa kita sebenarnya tidak dijajah. Sejauh mana benar tafsiran tersebut dan apa pendapat Dr. Azmi tentang perkara ini? Pada satu ketika dahulu memang ada pihak yang menimbulkan isu inilah bahawa kita ini tidak dijajah. Ini serasi dengan apa yang disebut oleh British. British masa dia datang ke sini, dia kata dia tak jajah. Dia datang untuk selamatkan, untuk lindungi, untuk majukan masyarakat di sini. Itu dakwaan British lah. Tapi kemudian ada ahli sejarah yang berkata bahawa tanah Melayu ini tak dijajah. Dan dia ada sebab dia, ada tujuan, ada maksud dia kenapa dia tak dijajah. Bukan berkaitan dengan fakta sejarah sahaja. Dia berkaitan dengan aspek politik semasa ni. Misalnya Profesor Kukiki berkata demikian, sebenarnya dia sedang menjelaskan tentang pendirian dia terhadap elemen politik semasa. Dia berkaitan dengan sejarah saja. Kerana dia ada kaitan dengan elemen-elemen tersebut. Maksud saya ialah dalam konteks dia nak terangkan itu sebenarnya kepentingan yang semasa itu turut mempengaruhi keputusan dia untuk mentafsirkan sejarah. Jadi setelah Prof. Kokeking menyatakan bahawa tanah Melayu ini tak dijajah kerana disebut bahawa penjajahan itu adalah hanya dalam bentuk koloni saja. Kolonialisme iaitu negeri-negeri selak ini dirampas oleh British. Terus dijadikan sebagai sebahagian daripada wilayah Britain. Dari luar negara. Itu maksud dia dijajah. Dan negeri-negeri lain seperti negeri Melayu Sekutu, tidak bersekutu dan sebagainya, yang ada British di situ tak dijajah. Jadi pandangan Kokeki ini telah menyebabkan Kokeki ini dia sentuh tapi kemudiannya disenyap. Orang lain yang kembangkan. Yang kembangkan pandangan bahawa tanah Melayu tak pernah dijajah ini ialah Profesor Zainal Kling, bukan ahli sejarah pun. Dia yang begitu tegas sekali mengangkat isu ini dan menjelaskan pandangan-pandangan kenapa tanah Melayu ini tak dijajah. Umumnya macam itulah. British ini dia tak kuasai sepenuhnya kita. Dia tidak datang dengan cara seperti dia pergi di Afrika, dia pergi perang, dia pergi takluki, dia kuasai, dia buang raja-raja dan sebagainya. Di sini ada lagi raja. Maksud dia ialah raja tu masih memerintah, tak ada masalah. Cuma timbul persoalan di sini ialah dari segi kedaulatan ni, raja-raja ini dia sebenarnya bebas ke tak bebas? Itu satu hal. Baik, jadi dalam konteks ini sebenarnya ahli sejarah adalah beri pandangan seperti Ramlah Adam, Profesor Datuk Ramlah Adam. Dia kata tanah Melayu ini tak sepenuhnya dijajah, kerana ada institusi raja dan institusi raja ini masih lagi berkuasa terhadap hal ehwal agama dan adat-adat orang Melayu. Itu pandangan daripada para sarjana lah yang menyokong
tafsiran bahawa tanah Melayu ini tak dijajah. Cuma dalam konteks kita ni, ada beberapa aspek yang kita perlu lihat semula. Kalau British datang ke sini tak menjajah, kita katalah negeri-negeri Selat tu saja yang dijajah. Negeri-negeri Melayu tidak, negeri Melayu yang bersekutu ini sebenarnya mereka ni bebas ke tak bebas? Penjajahan ni apa maksud sebenarnya? Penjajahan ni kita boleh takrif macam-macam. Saya sering sebut penjajah ni pencurian, penjajahan pencurian. Perampasan hak dari segi ekonomi, dari segi kekayaan. Penjajahan juga. Dia pegang satu dia pergi rumah orang, dia kuasai rumah orang, dia duduk kat situ, dia beri kebebasan untuk bergerak dalam rumah dan sebagainya, tetapi ada hak-hak batasannya yang di mana hak orang itu telah dirampas. Dan dia beri sedikit kebebasan. Raja-raja ni memanglah dia masih ada kuasa, tapi kuasa itu masih lagi dalam sempadan kehendak British. Dia tak boleh bebas penuhnya 100%, dia tak boleh menafikan British. Ini berlaku pada raja-raja dahulu, bila ada raja-raja yang dibuang pun, diturunkan takhta kerana tak mengikut acuan yang dikenakan British. Yang masih lagi kekal ni raja yang British kata tak ada masalah. Ada yang British lantik pun. British ni penjajah ni dia lantik sultan. Sultan di Singapura dia lantik. Sultan di Perak dia lantik. Dia lantik. Apa makna ini bagi kita? Adakah raja-raja dia lantik ini raja yang berdaulat? Ini perkara yang perlu kita lihat balik. Dan kalau kita kata British datang di sini dia tak jajah, British ni sebenarnya sebagai apa di sini? Maka kalau kita kata macam tu, makna dia British ini memang datang khas untuk selamatkan kita. Selamatkan kita daripada apa sebenarnya ni? Dia pergi ke Perak, dia nak selamatkan kita daripada apa? Sampai disebut sebagai British ini sebagai protector, negeri-negeri Melayu ini sebagai protected Malay States disebut. Tapi protected Malay State ini daripada siapa? Perak daripada siapa? Daripada kejahatan pemetah peribumi ni. Dia kata pemetah peribumi ni jahat. Maka dia ambil kuasa dan dia seolah-olah betul kan. Kalau yang laksanakan cukai, dia masukkan cukai, dia pula laksanakan cukai British ni. Kalau orang kutip juga cukai, dia perangi. Dia bakar, dia perangi. Itu yang berlaku di Perak, di negeri Kelantan, di Terengganu. Dia nak perkenalkan cukai, orang lawang, dia perangi. Jadi, bila kita bercakap tentang tak dijajah ni, maksud dia orang itu bebas. Bebas dalam konteks dia asalnya tak terikat dengan mana-mana pihak. Tak ada kuasa yang menyekat dia. Tapi di negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu, dia masih terikat lagi. Tapi negeri ini unfederated ni maksudnya negeri merdeka yang tak dijajah, tapi masih terikat lagi. Jadi dalam konteks ini kita nak sebut British ni macam mana? Ada tak elemen tersebut? Ahli sejarah yang tertentu seperti Rupert Emerson, dia perkenalkan pentakrifan bahawa dalam konteks memahami penjajahan ni pelbagai jenis bentuk penjajahan. Ada penjajahan yang kekal di sini, ada dalam bentuk perampasan, ada dalam bentuk dia menggunakan proksi, ada dalam bentuk dia menguasai secara tidak langsung, ada secara langsung dan sebagainya. Jadi penjajahan ini bukan statik, bukan satu bentuk penjajahan. Dia macam-macam jenis. Walaupun dia ada jauh, kadang-kadang penjajahan dalam bentuk penjajahan dari jauh, meneropong dari jauh, menguasai dari jauh, remote. Dia kontrol secara jauh. Pun penjajahan juga. Selagi masyarakat peribumi itu tidak bebas hidupnya dan ditentukan oleh kehendak pihak asing. Yang menetapkan bahawa apa hak dia yang harus ada, apa yang hak dia yang harus dia berikan pada orang. Kita yang dihujahkan ahli sejarah setakat ini, dia kata raja-raja ini berdaulat. Ini persoalan yang menimbulkan masalah. Apa maksud raja ini berdaulat di sini? Berdaulat ini adalah raja yang tidak langsung terikat dengan kuasa mana-mana kuasa. Jadi timbul persoalan di sini ialah, betul ke raja-raja kita berdaulat masa zaman British? Boleh tak dia buat keputusan dia bercanggah dengan kehendak British? Dia betul, dia masih wujud, dia ada kuasa dia, tetapi kuasa dia bukan 100% pun. Masih lagi terikat dengan kehendak British. Keputusan-keputusan dibuat oleh British tu kita nak letak di mana? Dan dalam konteks ini, itulah saya kembali kepada bentuk penjajahan yang mudahnya kita bahagi pada langsung dengan tidak langsung ni. Negeri-negeri yang telah diambil alih, dirampas, itu memang bukan negeri dijajah saja, itu yang dirampas terus. Kita guna bahasa kita. Yang satu lagi ialah Federated Malay State ini adalah negeri yang telah dirancang, yang telah pun diceroboh hak-hak pemerintahnya. Bahkan para pembesar itu dihapuskan. Negeri Federated Malay State ini, pembesar itu dihapuskan. Kenapa dihapuskan?
Kerana British, kalau ada pembesar ni, sentiasa diganggu oleh pembesar. Kerana pembesar ini dia masih mahu mengekalkan hak dia, masih mahu bebas daripada kongkongan British. Maka yang mahu bebas ini British banteras pembesar-pembesar ni. Wujudkan elemen birokrasi yang bergantung pada British, terikat pada British. Jadi tak ada masalah. Mereka ni umumnya nampak macam tak dikongkong oleh British, tapi mereka sebenarnya menjadi alat British. Birokrasi baru yang telah dibentuk oleh pihak British yang terikat dengan British. Jadi sebenarnya kita nak bincang dalam konteks kita ni dijajah atau tidak dijajah, hujah-hujah yang menunjukkan bahawa kita ini terikat ini sangat luas, sangat banyak. Hujah-hujah yang mengatakan kita tidak dijajah ni kita hanya ditunjukkan bahagian-bahagian bahawa raja-raja ni masih ada sikit kuasa, tapi tidak 100%. Dan bentuk penjajahan pun kita kena faham, dia tidak statik, tidak British kata apa ni, kita boleh kata bahawa British ni penjajah hanya kerana dia datang berperang, dia menakluki, dia merampas semua, buang semua kuasa yang ada, baru itu dijajah. Kita kena memahami aspek penjajahan itu dalam pelbagai makna yang berbeza. Kerana ini kita bincang tentang British. British ni cerdik, hebat, pandai memanipulasi keadaan. Jadi kalau kita nak memahami penjajahan British itu hanya dari aspek penjajahan yang statik saja, yang sempit saja, maka kita nampak British datang di sini untuk menyelamatkan kita lah. Untuk memodernkan kita, untuk mentamadunkan kita, untuk menjadi pelindung. Dari siapa sebenarnya? Dari kita sendiri, itu maksud dia. Jadi kalau kita tak dijajah, maka betul lah kata British bahawa dia datang untuk selamatkan kita. Masalahnya ialah kita kena lihat misi yang sama dibawa oleh British ini ke negara-negara yang lain yang dijajah. Afrika misalnya. Ada satu perkataan ayat yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Britain pada masa itu. Dia kata dalam proses untuk kita tamadunkan masyarakat peribumi yang kita kuasai ini adalah sama seperti kita nak buat omelet. Telur yang dikacau itu, prosesnya macam tu. Dalam proses itu ialah kita kena pecahkan telur dahulu. Barulah kita boleh dapatkan hasilnya. Dia Perdana Menteri ni, Britain bandingkan proses penjajahan itu dengan cara nak buat omelet tu. Pecahkan dahulu telur tersebut. Maksud dia di sini ialah perangi. Bunuh pun tak apa-apa, asalkan matlamatnya ialah hasil itu dapat. Macam tu sekali pemikiran British. Dan kita nak tahu macam mana British ini berfikir dalam konteks kolonialisme, kita jangan lihat dari sudut kita sahaja. Kita kena lihat apa pandangan British terhadap kita ni. Masa dia bincang dalam parlimen, masa dia bincang tentang polisi-polisi, dia sebut macam mana? Dia bincang kadang-kadang dalam bentuk ekonomi. Dia bincang tentang aspek-aspek ekonomi yang dia kuasai. Keuntungan dia dapat, apa yang telah dia perolehi, apa semua. Dan sudut ekonomi ni, ini adalah bukti yang paling nyata. Rekod-rekod British tentang ekonomi yang dikuasai ini begitu banyak sekali. Banyak sekali dikuasai ekonomi. Di sini. Yang dirampas daripada tanah dan sebagainya dengan cara pelbagai, licik dan sebagainya. Rekod-rekod ini menunjukkan bahawa itulah sebenarnya penjajahan British. Sebenarnya bukan dari segi politik. Raja-raja ada apa semua itu tak penting bagi dia. Sebenarnya yang penting adalah ekonomi itu dikuasai. Penjajahan ini dalam bentuk imperialisme ekonomi. Kita kena lihat teori oleh Hobson dengan Lenin. Dia cerita tentang imperialisme, new imperialism dalam bentuk penguasaan ekonomi oleh syarikat-syarikat. Bila kita bincang British di sini, orang keliru, orang ingat British ini kerajaan. Sebenarnya British ini adalah syarikat-syarikat kapitalis. Dalam bentuk imperialisme baru ni, di mana dia fikir dia tak perlu lagi kuasai pentadbiran. Dia tak sama dengan imperialisme lama ni, orang tertinggal di sini. Ilmi, benda ni orang tertinggal. Orang tak boleh bezakan imperialisme lama. Imperialisme lama ni pergi perang, kuasai, hamba kan, jajah terus. Itu imperialisme bentuk lama dah. Imperialisme bentuk baru ini yang disebut sebagai the new imperialism ini, dalam teori Hobson ni ialah dalam bentuk kemarahan kuasa-kuasa kapitalis. Kapitalis ini dia kuasai bukan secara lama dah. Dia menguasai dari segi sumber, dia eksploitasi dalam bentuk syarikat-syarikat yang berlumba untuk menanam pelaburan, dan dia kalau boleh dia memang nak majukan masyarakat itu supaya masyarakat itu boleh membangun dan menjadi pihak yang akan membeli barang-barang British. Imperialisme baru ni. Dia nak meluaskan bilangan populasi masyarakat ni supaya pembeli-pembeli dalam pasaran British menjadi luas. Macam tu. Dia tidak mahu memundurkan, dia mahu memajukan.
Imperialisme dalam bentuk yang baru ini. Kena baca teori Hobson di sini. Dia jelaskan tentang imperialisme baru ni. Apa beza dengan imperialisme lama. Yang kata tak dijajah ni, dia masih bergantung pada teori imperialisme lama. Sedangkan yang imperialisme dalam bentuk baru ini, jelas menyatakan bahawa sebenarnya imperialisme itu tidak semestinya dalam bentuk penguasaan yang menyeluruh. Saya ingat itu sajalah untuk tarifan tentang kita ni dijajah atau tidak. Tapi perkara ini sebenarnya bagi saya sangat jelas. Tidak boleh nafikan lagi kedatangan British di sini sama seperti kedatangan British di tempat lain adalah untuk menguasai, untuk mengeksploitasi dan merampas hak-hak kekayaan dengan pelbagai cara. Lembut ada, perjanjian ada. Perjanjian itu imperialisme, dengan cara peperangan ada, dan dalam konteks di sejarah kita ni bukan semua cara lembut, bukan semua cara perjanjian. Ada perjanjian yang penuh dengan tipu muslihat. Ada British lantik sultan. Ada British berperang pun, di Perak British berperang. Dia ada pengkajian bincang dari konteks semua genosid di Perak. Perang yang melibatkan pembunuhan beramai-ramai secara kejam di Perak tak beri tumpuan. So macam-macam bentuk imperialisme yang berlaku, matlamat akhirnya adalah untuk menguasai kekayaan ekonomi. Dan lihat dalam konteks kekayaan ekonomi, jangan lihat dari sudut politik saja. Politik kita ada kuasa. Ingat masa British beri kemerdekaan kita dalam 1957, dia beri hak pentadbiran. Ekonomi dia tak beri, dia kuasai 60%, 75% dikuasai oleh syarikat British. Seperti Guthrie misalnya. Investment di negeri Melayu selepas kemerdekaan diberi melonjak naik oleh syarikat-syarikat ni. Lagi kuasai ekonomi. So kita kena faham bahawa dalam konteks imperialisme British ni bukan politik yang menjadi asas imperialisme. Ekonomi. Kalau kita boleh tunjukkan ekonomi itu, kita sebenarnya kawal ekonomi, kita berdaulat dari segi ekonomi, itu baru betul. Kalau raja itu berdaulat dari segi kuasa, pegang kuasa, duduk dalam takhta dan sebagainya, itu tak lengkap lagi. Ekonominya ada siapa yang miliki. Okey, bagi saya itu jelas. Saudara Amy? Saya first banget doktor rasa rindu nak dengar live doktor. Dulu doktor selalu live dekat Facebook kan. Dah lama rindu. Saya punya rindu terubat doktor dengar live doktor. Kita bicara dalam konteks sejarah ni sebenarnya masih ada perbezaan pandangan. Tak apa kita mengalu-alukan, kita meraihkan perbezaan pandangan. Pandangan saya ni selalu saya jelaskan, tak semestinya terus diterima, tak semestinya boleh terus dianggap sebagai betul. Tapi kena lihat dalam konteks adakah hujah-hujah yang saya sampaikan itu memang tepat atau tidak. Jadi ada perbezaan pandangan, dia tak boleh kita nafikan lah. Ia akan sentiasa ada di situ. Okey, Elmi? Saya nak beri perkhidmatan kepada audiens yang tengah tengok. Nanti kami akan buka pada penghujung live ini 2-3 soalan kepada audiens. Buat masa sekarang akan ada sesi saya dengan doktor lah, sebab saya tengok ramai yang duk ulang soalan yang nak ditanyakan. Saya kumpul satu-satu yang terbaik, saya akan tanyakan kepada Dr. Azmi. Okey, doktor, soalan saya yang seterusnya, kalau sekiranya negara kita dijajah, sekiranya sebab berdasarkan tu, siapakah tokoh pejuang kemerdekaan yang doktor paling gemar? Yang doktor gemar, bagi saya sebenarnya, dan kenapa paling gemar? Kegemaran doktor. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan kita, sebenarnya dia dari sudut kepimpinan kita ini dia ditentukan oleh ideologi mereka. Apa yang mereka tafsirkan dengan keadaan politik yang wujud pada ketika itu. Dan bagaimana mereka melihat dari sudut perjuangan itu dari konteks kemunasabahan. Golongan kanan dia ada kemunasabahan dia. Perjuangan dia lebih kepada perjuangan untuk mempertahankan, saya selalu sebut, orang tak setuju. Golongan elit Datuk Orang Tunku berjuang untuk mempertahankan hak-hak elit. Masa mereka berunding dengan British, mereka mahu hak raja dikekalkan, jawatan-jawatan penting dikekalkan, kenegerian itu dikekalkan, dalam konteks keistimewaan Orang Melayu dikekalkan. Mereka berjuang macam tu je. Tapi mereka tak mahu memperjuangkan kemerdekaan. Jangan fikir terus itu perkara yang negatif. Walaupun saya kata mereka ini bersubahat British, saya selalu sebutkan. Orang yang tidak bersubahat dengan British ini tak ada kiri pun bersubahat. Komunis subahat, kanan subahat. Semua orang bersubahat. Bersubahat ni bukanlah benda yang negatif. Zaman Jepun datang, kita bersubahat dengan Jepun. Golongan kiri bersubahat dengan Jepun.
Masa British datang, kelompok Melayu bersebahat dengan British. Kelompok bukan Melayu bersebahat. Jadi dalam konteks ini semua pihak bersebahat. Tak ada pihak yang tak bersebahat pun. Jadi bila saya kata kepimpinan elit kanan ini, Datuk Onn Tunku bersebahat dengan British, jangan lihat dalam konteks yang negatif saja. Dan satu lagi ialah mereka ini, perjuangan mereka dari sudut kemunasabahan itu, keyakinan mereka. Golongan elit kanan ini, dia dibesarkan di bawah pengaruh British. Pergantungan dia kepada British begitu kuat. Dia tidak nampak satu jalan yang boleh berpisah daripada British. Dan mereka ini risau dengan jawatan-jawatan mereka ini. Sekiranya kalau mereka merdeka, kita merdeka, jawatan-jawatan ini dikuasai oleh orang lain. Negara ini diambil oleh orang lain. Itu yang mereka fikirkan. Jadi mereka pertahankan hak elit. Tak ada masalah. Okey, mereka pertahankan. Kalau mereka tak pertahankan, macam mana? Negeri-negeri sultan apa semua, mereka kata tak apa, tak payah benda-benda macam ni semua. Hak-hak elit ni, jawatan menteri apa semua, jawatan Perdana Menteri ni tak payah dipertahankan. Beri saja. Boleh tak macam tu? Sebenarnya apa yang mereka buat tu betul dalam konteks mereka pun. Ada manfaat juga. Kalau mereka tak berjuang ke arah jawatan-jawatan tu semua, jawatan tu akan dapat pada orang lain. Ingat, zaman British tu segala kemungkinan boleh berlaku. Jadi, tapi masalahnya ialah mereka tak menuntut merdeka. Kelompok ini mereka tak menuntut merdeka sampai British menggunakan mereka untuk akhirnya British memberi jalan pada kelompok ini untuk memegang kuasa. Maka kemerdekaan itu lambat dicapai. Berbanding dengan kelompok kiri, dia nak merdeka. Tapi dia boleh berunding dengan pelbagai pihak dan sebagainya, dia boleh beri kerakyatan hak sama rata. Contoh golongan kiri. Kalau kita nak lihat dari aspek negatif, berat jugalah tu beri hak sama rata. Perlembagaan rakyat tahun 47, okey, semua kelompok bukan Melayu dapat hak sama rata dengan Melayu. Tapi di cover dengan syaratnya ialah semua orang ini akan dikenali sebagai bangsa Melayu. Semua orang jadi bangsa Melayu. Kebangsaan Melayu. Jadi bila semua orang ni Melayu, hak dia harus sama rata. Tapi dalam fikiran golongan kiri ni, kemunasabahan dia ialah perjuangan dia bersifat Melayu Raya. Dia nampak penyelesaiannya ialah tak apa, Timur kelompok bukan Melayu, tapi kita perjuangkan konsep Melayu Raya yang luas. Maka akhirnya kalau ada gabungan dengan Sumatera, dengan Indonesia ni, orang Melayu ini akan jadi lebih ramai daripada yang ada pada sekarang ni. Itu keyakinan mereka, kemunasabahan mereka. Yang menyebabkan mereka tidak rasa risau dengan kedudukan bukan Melayu ini. Mereka lebih takut dan mereka lebih fokus terhadap perjuangan menentang British musuh utama. Bagi golongan elit kanan ni, mereka nampak bukan Melayu ini sebagai kelompok yang mencabar mereka. Bagi kiri, British. So kecenderungan ataupun fokus perjuangan itu berbeza. Ditentukan oleh kedudukan pada masa itu. Bila Helmi tanya dari segi kepimpinan, dia kena lihat macam ni. So kita tak boleh kata okey, Burhanuddin saja. Tak boleh. Dia tak lengkap. Dia kena lihat dalam setiap kelompok. Dan dalam sejarah perjuangan kita ni, yang saya sering kritik dan saya rasa pelik ialah kita ada kanan, istilah kanan, kelompok kanan. Kita ada kiri kanan, tengah ni macam mana? Golongan tengah. Golongan agama harus tengah, saya sebut harus tengah, golongan agama. Kenapa dalam buku-buku kita bila cerita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, kiri kanan saja, kiri kanan. Tengok buku teks. Golongan agama ni disentuh kaum muda sikit saja. Sebenarnya itu tak lengkap. Kalau kita lihat dari sudut perjuangan golongan agama, mereka ni lebih awal daripada kelompok kanan, kelompok kiri. Dan perjuangan golongan agama ni, dialah punca yang melahirkan kelompok kiri. Samsiah Fakih. Nama Fakih tu asalnya madrasah, produk madrasah. Burhanuddin Ayami, produk madrasah. Ahmad Bustaman, produk madrasah. Rashid Maidi pun silap-silap produk madrasah. Cek balik, betul ke tidak saya kata. Kenapa? Kerana masyarakat dahulu orang Melayu, rata-ratanya tak keluar daripada sekolah pondok, keluar daripada madrasah. Jadi madrasah ni siapa? Golongan agama. Dia yang sediakan asas tersebut. Golongan kanan pun macam Za'bar pun lahir daripada kelompok agama juga. Golongan kanan ni. Jadi dalam konteks ini yang saya hairan ialah buku kita cerita tentang golongan kanan ni. Sebenarnya saya guna istilah golongan arus atas, elit-elit. Kemudian golongan kiri, saya guna istilah arus bawah. Golongan bawahan, kiri ni. Dan golongan tengah ni. Yang ni tak ada. Sepatutnya yang ni kita beri perhatian kerana mereka ini sebenarnya pengaruh dia sangat besar. Mereka menjadi pelopor. Dan individu kepimpinan ini tak ada dalam
kefahaman sejarah kita. Orang seperti Abu Bakar Al-Baqir, pelajar kita tak kenal. Watak dia hebat. Abdullah Fahim, Abdullah Fahim, saya selalu duduk bagi kuliah di Kepala Batas dan juga Bertam ni. Orang Kepala Batas pun tak tahu sangat sejarah Abdullah Fahim. Kadang-kadang tak kenal pun. Yang memilih tarikh kemerdekaan 31 Ogos ataupun 5 Safar. Saya bagi tahu bahawa Abdullah Fahim ini bukan orang yang menentukan tarikh merdeka 31 Ogos itu saja. Dia antara orang yang terlibat dalam penubuhan Hizbul Muslimin. Oh. Dia yang terlibat juga. Kita pun tak tahu sangat dia terlibat ni. Hizbul Muslimin yang ditangkap oleh British ramai-ramai ni, dia ni terlibat juga. Jadi, dan kita kena lihat sejarah perjuangan kemerdekaan jangka panjang. Dia tak boleh pendek. Dia kena lihat persambungan yang panjang, dan bila kita lihat panjang ni, dia bermula dengan perjuangan menentang Siam lagi. 1820-an, 30-an di Patani, di Kedah melibatkan ramai kelompok-kelompok agama. Mereka melancarkan perang jihad menentang penjajahan Siam. Kemudian bila datang British, golongan agama inilah yang menjadi sumber pada perjuangan ni. Contohnya di Pahang, Mak Kila, Datuk Bahaman, peringkat awal perjuangan dia tidak bersifat agama, tapi berakhir dengan perjuangan bersifat agama dengan dia mendapat panduan dan juga tunjuk ajar daripada Tok Kupaluh di Terengganu. Dia pergi sampai ke peringkat tu. Begitu juga dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Tok Jangguk ni jelas perjuangan dia. Ada orang yang cuba meremehkan perjuangan Tok Jangguk. Dia kata Tok Jangguk zaman dahulu orang yang turut menyabut ayang, dia kata. Tak apalah, ada masalah dia nak sebut macam tu. Tapi ini pandangan daripada British, betul atau tidak persatuan. Ingat British masa dia sebut Raja Abdullah ni, dia puji Raja Abdullah ni baik. Raja Abdullah ni lah seorang raja yang memenuhi cita rasa orang British. Tapi bila dia tak suka Raja Abdullah, dia sebut Raja Abdullah ni jenis perampas isteri orang, Raja Abdullah ni kaki hisap candu, Raja Abdullah ni kaki perempuan. Macam-macam dia sebut yang negatif bila dia tak suka. Bila dia suka, dia puji. Ini bagus punya pakaian, bagus, pewatakan bagus, cita rasa Western Raja Abdullah ni. Masa dia suka. Ini macam mana kita nak tahu itu betul atau tidak? Itu dari perspektif British. Kita tak boleh ambil begitu saja. So kembali pada soalan tadi, siapa tokoh-tokoh, kena lihat setiap golongan daripada aliran ni. Kalau kanan, kita tak boleh menafikan jasa Datuk On. Saya kritik Datuk On, kelemahan-kelemahan dia. Tapi ada kelebihan-kelebihan dia juga. Kita tak boleh nafikan. Peranan dia besar masa dia menyatukan masyarakat kaum Melayu dan bukan Melayu dalam konflik tahun 45 tu. Ia tu menyebabkan dia berpengaruh besar. Dan kita tak boleh nafikan. Datuk On ni perjuangan dia, walaupun sentiasa berubah, berakhir dengan perjuangan yang hebat tentang tema orang Melayu ni, perjuangan orang Melayu dalam Parti Negara, Datuk On. Kemudian dalam konteks perjuangan kiri ni, mungkin kita boleh lihat dalam sudut kedudukan Burhanuddin ni, dia menonjol. Dia bukan golongan agama yang betul-betul terikat, tetapi dia boleh pergi mana-mana pihak. Dengan golongan nasionalis kiri boleh pergi, dengan golongan agama boleh pergi, boleh berbicara dengan bukan Melayu. Dia agak fleksibel, Burhanuddin. Itulah yang watak yang menyebabkan dia diangkat. Dan melalui peranan Burhanuddin dan golongan agama inilah yang menyebabkan kelompok bukan Melayu dapat disatukan. Yang membentuk perlembagaan rakyat ni, peranan kelompok-kelompok ni. Hebat sebenarnya. Watak seperti Burhanuddin dan kepimpinan ulama ni dalam perjuangan kemerdekaan. Dan begitu juga dengan kelompok agama ni, kelompok arus tengah ni, jangan dilupakan. Saya ambil contoh beberapa individu yang telah mewujudkan kesedaran orang Melayu. Contohnya Syed Syah Al-Hadi, bukan berjiwa Melayu, maksud saya bukan berdarah Melayu, bukan asal Melayu. Syed Syah Al-Hadi, dia berdarah keturunan Turki, Timur Tengah, macam tu. Dia bukan berdarah Melayu, tapi dia berjuang seolah-olah dia inilah yang berdarah daging Melayu lebih daripada orang Melayu sendiri pun. Dia berjuang untuk mengangkat orang Melayu. Hebat orang macam ni. Dan kita juga jangan lupa kelompok yang tradisional ni, yang awal ni. Yang awal ni kita boleh kesan satu watak yang bagi saya sangat hebat, tapi orang kata watak ini buruk, ialah Sultan Mahmud. Antara sultan yang bila buat salah, dia letak jawatan dan dia berjuang menentang Portugis itu sampai ke akhir hayat. Payah nak cari kriteria sultan macam ni. Dia ada satu di Melaka, satu lagi di Kedah ada juga. Raja yang menentang penjajah ini, walaupun dia diugut, allowance dia ditarik dan sebagainya, dia tetap lawan juga. Dia cuba dapatkan negara dia
rampas balik sampai penjajah itu rasa serik dan akhirnya bebaskan Kedah. Ini antara beberapa contoh pejuang-pejuang yang hebat dalam perjuangan kemerdekaan ni. Kita tak boleh kata pilih salah satu, tak boleh, dia ada kelompok-kelompok dia. Dan setiap kelompok ini ada wakil-wakilnya yang hebat dan tak menafikan peranan-peranan yang lain. Kita nak berbaik sangka lah, minta maaf. Ada kelompok yang berjuang dalam bentuk perjuangan komunis. kita berbaik sangka. Cimping tu, walaupun kita nampak dia negatif apa semua, dia ni memang komunis. Komunis ni memang ganas, memang penjahat. Tahun 45 membuktikan dia ganas, dia jahat. Dia bunuh orang, menyebabkan berlaku pergaduhan kaum dan sebagainya. Itu komunis. Tapi bila kita nak lihat dari sudut yang positif, kepimpinan Cimping ni berbeza dengan komunis yang lain. Dia yang terlibat dalam proses penubuhan rejim ke-10. Hebat juga, tapi dari sudut komunis lah. Dari sudut acuan yang lain. Jadi setiap kelompok ini mewakili perjuangan yang berbeza, tapi komunis ini saya tak setujulah kata kait dengan perjuangan kemerdekaan. Cuma macam saya baca Cimping ini, dia antara pemimpin komunis yang kata komrad komunis ini patut mengalihkan tumpuan mereka kepada tanah Melayu. Jangan lagi kiblat kesetiaan mereka pada negara asal mereka. Macam tu Cimping. Dalam keburukan kepimpinan komunis ini, ada komunis yang buruk juga, tapi dalam konteks itu lebih fleksibel, tidak terikat dengan komunis yang ketara daripada aliran Chinese lain yang terlalu terikat dengan perjuangan tanah besar Cina itu. Dan kelompok-kelompok yang lain lah. Jadi saya nak jawab bahawa kepimpinan ni tak boleh ambil satu contoh saja untuk mewakili semua. Setiap kelompok ada kepimpinan, ada ikon dia masing-masing. Macam tu. So kiri mungkin Burhanuddin, kanan mungkin Datuk On dengan Tunku. Dan sebenarnya kita memang betul dah pilih watak-watak ni. Cuma kita tak terangkan dari sudut perjuangan mereka yang betul. Macam Datuk On kita nak kaitkan dengan perjuangan kemerdekaan. Dalam tulisan ahli sejarah tertentu dia kata Datuk On berjuang merdeka. Tak betul cara macam ni. Kita kena bagi tahu Datuk On tak mahu merdeka. Tak salah sebenarnya. Cuba jangan lihat dari sudut yang negatif. Kita bukan nak menghina Datuk On kalau dia tak berjuang merdeka. Kerana kita fahami kemunasabahan dia tu. Dia tak boleh melihat benda yang lebih pada tu. Dia nampak bahawa kemerdekaan tu tak penting. Yang penting kena pertahankan hak-hak Melayu ni. Hak-hak elit ni dulu. Maka dia pertahankan. Kemudian bukan dia nak menafikan terus kemerdekaan. Ada dalam kepala dia kemerdekaan tapi masih jauh lagi. Jadi kita kena harus hormatlah keputusan yang dia buat tu berasaskan kepada apa yang difikirkan kemunasabahan tersebut. Itu jawapan saya. Saudara Helmi. Okey, kita kembali balik kepada topik kemerdekaan tanah Melayu ni. Kalau awal tadi kita buka dengan tafsiran sarjana yang mengkirakan bahawa tanah Melayu dijajah dan sarjana yang menyatakan tidak dijajah, Dr. Daulat mendalam. Kali ni saya nak tahu tentang negeri Johor sebab ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa Johor tidak dijajah. Doktor, kontroversi saya tahu. Kalau Doktor sudi ulas. Dari dalam konteks tertentu, Johor ni memang sebuah negeri yang bebas. Antara yang tergolong dalam negeri Unfederated Malay State. Unfederated Malay State ini sebenarnya negeri yang tidak dijajah oleh British. Dan menarik sebenarnya negeri-negeri yang dalam kategori Unfederated Malay State. Sebenarnya tak sesuai kategori ni, kategori British kita tak boleh pakai ni. Kita kena sebut negeri yang merdeka lah. Johor negeri merdeka. Okey, jadi dia tak dikuasai. Bagaimana negeri-negeri ini boleh merdeka? Satunya ialah dari segi kekayaan dia. Dia bernasib baik kerana British itu tak terdesak untuk menguasai kekayaan di tempat itu. Tak ada kekayaan yang jelas. Yang terdesak. Maksud saya yang perlu beri perhatian dengan begitu cepat. Contoh di Perak, jumpa Lombong, British nampak. Kapitalis nampak. British yang saya sebutkan ni, syarikat-syarikat British. Macam di Kedah, British tak berminat. Padi. Tak sesuai British campur tangan. Bagi orang Kedah buat. Jadi selamat Kedah. Merdeka Kedah kerana padi tu. Siam, dia pergi serang Kedah. Dia nak tanggung kerugian di Kedah. Kerana padi tak boleh diusahakan dalam zaman yang tidak aman. Tak ada penduduk. Jadi Siam kalau nak untung, dia kena jajah secara jauh. Ataupun kuasai Kedah secara jauh. Biar orang Kedah ni dalam keadaan aman. Beri kuasa balik. Macam tu Siam buat. Barulah Kedah itu boleh memberi manfaat pada dia. Kelantan pun sama juga. Terengganu pun sama. Begitu juga dengan Johor. Dan menariknya negeri-negeri ini ialah pemerintahan. Kadang-kadang kita ni nampak raja-raja ni selekeh sangat. Kita jangan lupa bahawa raja ni dia pun hebat juga. Dia belajar juga daripada proses tersebut. Macam mana untuk pertahankan negara dia
saya sebut negara masa tu Johor negara, Terengganu negara, Terengganu. Dia cuba pertahankan kemerdekaan negara dia. Jadi Johor dalam proses untuk memastikan penjajah British tidak melakukan keadaan yang sama di Perak terhadap Johor, maka dia cuba untuk membaratkan Johor tu, memodernkan dalam konteks membaratkan. Buat hubungan rapat dengan British, ambil peluang yang menyebabkan British suka untuk mencari satu alasan untuk campur tangan. Di Terengganu pun macam tu. Raja-raja dia memperkenalkan pentadbiran yang bersifat Islamic administration misalnya. Ulama-ulama diangkat. Jadi keadaan stabil, keadaan aman, tidak ada masalah. British nak campur tangan susah. Sampailah timbul kes yang satu kes yang melibatkan banduan di penjara. British guna alasan tersebut untuk memasukkan penasihat British. Tetapi umumnya negeri Terengganu itu masih lagi terselamat daripada apa yang berlaku seperti di Perak dan Selangor. British kuasai sepenuhnya. Penasihat ni ada, tapi anda kena ingat penasihat ni kadang-kala dia tidak ada kuasa. Saya ambil contoh di Kedah. Kedah lepas Siam dia merdeka, British mahu masukkan penasihat British to install British advisor. Tapi Kedah ini oleh kerana dia sudah melalui pengalaman perang yang perik dan dia tidak mahu lagi dijajah, dia belajar daripada proses sejarah raja ni, maka dia terima penasihat British tapi dia letakkan syarat pada British. Itu menarik. Okey, kalau penasihat ini tidak memenuhi kehendak kerajaan, majlis pentadbiran kerajaan negeri, dia boleh dipecat, ditukar lain. Ini Kedah. So negeri-negeri ini ada kuasa untuk menentukan kedudukan. Tapi saya nak jelaskan, sama juga dalam kes di Johor anda tanya tersebut, umumnya mereka ini ada kuasa-kuasa yang menunjukkan bahawa mereka ini masih lagi belum diceroboh dan dikawal oleh British. Mereka ni kadang-kadang mereka yang kawal British. Kes di Johor, kes di Kedah, memang sifat dia macam tu. Tapi ada peringkat-peringkat yang tertentu, akhirnya mereka terpaksa juga terima penasihat, dan ada sampai satu peringkat tertentu mereka akhirnya dikuasai juga. Kita sebut ini misalnya pada zaman Jepun. Semua negeri tak ada satu pun yang terkecuali, semua dijajah. Satu semenaja dijajah. Yang tak dijajah Siam. Dia lalu saja tak jajah. Tapi zaman Jepun yang memerintah. Semua negeri ada Jepun. Dah dijajah dah. Kemudian selepas Jepun pergi, sistem pentadbiran wujud di negeri-negeri Melayu itu dalam bentuk pentadbiran yang bersifat Malayan Union. Tak kira lah Malayan ke, Federation ke, dia sebenarnya adalah di bawah kawalan British. Dengan kuasa yang agak luas juga. Bawah pentadbiran British tu. Ini kerajaan British. Bukan lagi syarikat British, kerajaan British kuasai. Dan kalau kita lihat dalam sudut rekod-rekod British sebut ini negara tanah jajahan dia. Semua negeri-negeri ni. Dia sebut tanah jajahan. Jadi dia selalu buat keputusan-keputusan sampai ke parlimen dia. Apa makna dia bila keputusan negeri-negeri yang bebas ni, yang dikata bebas ni di bawah parlimen British, maknanya dia negeri ini British anggap sebagai hak milik dia. Jadi tak lepas. Sebenarnya bukan bebas itu sepanjang masa, tak. Ada satu peringkat. Akhirnya setiap negeri di negeri Melayu ini merasai pengalaman sebagai negeri yang dijajah juga. So saya ingat itulah bukan 100% bebas, tetapi pada peringkat tertentu mereka selamat daripada penjajahan British berbanding dengan negeri-negeri yang kaya. Negeri-negeri Melayu yang tidak bernasib baik ini adalah negeri-negeri yang kaya. Yang kena ingat, bukan British saja. Kita belajar sejarah ni British yang ada sebelum Perang Dunia Kedua ni syarikat British, kapitalis, tapi bukan British saja di situ. Baca rekod. British dengan orang-orang lain. British dengan kapitalis Asia. Siapa kapitalis Asia? Kena sebutlah siapa-siapa yang terlibat. Ini ada dalam rekod dia. Bukan saya kata, ada dalam rekod British. Takkan kita nak sembunyikan fakta ini. Ada dalam buku, contohnya Terayak and Tabut. Helmi ada baca buku Terayak and Tabut? Tak pernah lagi. Helmi kalau baca buku ini, dia cerita detail semua. Kita boleh tahu sejarah Kedah, boleh tahu sejarah Perak, boleh tahu sejarah Selangor, Negeri Sembilan dengan begitu detail. Kerana dia tulis, dia catat sejarah tu secara kronologi, beri tarikh siap. Tarikh berapa hari bulan. Jadi kita nampak, macam ni sejarah yang berlaku. Sampai saya boleh nampak bahawa Raja Abdullah ni, dia mula claim jatuh sultan setahun. Diberi tarikh tersebut. Bila tengok tarikh, rupanya bukan seminggu, 2 minggu atau sehari, 2 hari seperti yang ada dalam yang kita fikirkan dalam buku teks dia sebut macam tu. Dia tak sebut setahun.
Rupanya setahun. Doktor, Barulah buku apa Raja doktor? Abdullah claim. Sebab orang nak Ya? tanya. Diorang tak dengar, tak berapa jelas title buku tu. Buku Orang Triad and tanya. Tabut. Triad and Tabut. Triad Tapi and- buku tu harga dia sangat mahal. Satu pun dah beribu. Oh. Sebab Sampai itu ahli nanti- sejarah tak beli. Saya pun tak beli. Saya hanya dapat salinan. Oh. Nak beli tak boleh beli satu. Kena beli satu set. Satu set ada 6. Harga dia 8,000 kot satu set. Jadi orang tak akan beli. Ahli sejarah pun tak beli. Ahli sejarah ada seorang profesor daripada rakan kita, orang Cina, profesor Cina. Dia sendiri pun tak baca sejarah. Triad and Tabuk ni kisah tentang kongsi gelap. Tapi dia ceritakan secara detail dan ditulis oleh seorang pegawai polis British. Llewellyn, pegawai polis British yang secara detail. Tebal dan kecil tulisan dia, perkataan dia, yang menyebabkan dia menjadi begitu tebal. Tapi memang sangat bagus buku ni. Ahli sejarah kita baca ke tak? Saya percaya ahli sejarah kita kalau ada baca seorang dua. Tak ramai baca dan nak miliki buku tersebut pun satu masalah. Kerana begitu mahal sangat. Jadi bila saya baca tulisan-tulisan ini, ahli sejarah yang bincang tentang sejarah Perak, Selangor Negeri Sembilan, saya dapati mereka tak rujuk. Jadi maksud dia mereka tak baca. Ko Kekim saya tak pasti Triad and Tabut ni kemungkinan dia baca lah. Ko Kekim ni selalunya dia mendapatkan sumber-sumber hebat. Tapi orang lain sampai itu tak nampak mereka baca. Jadi kalau mereka baca, kita tahulah peristiwa yang sebenar berlaku yang telah mengelirukan kita. Ada pun buku-buku macam ni. Macam juga kisah peristiwa di Perak. Kita ahli sejarah ni dia kata dalam kes di Perak ini orang Melayu melancarkan perang terhadap British yang dikenali sebagai Perang Perak. Bila saya baca balik sebenarnya saya dapati tak jelas ini orang Melayu tak angkat senjata lawan British di Perak. Mereka hanya bunuh Bush. Bunuh Bush bukan lawan British. Ini bersifat peribadi. Sebenarnya yang mewujudkan perang di Perak itu British. British ini dari segi individu dan juga syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan orang seperti William R. Jervois, W.H. Reed, Tan Kim Ching, Andrew Clark ni ada kepentingan dengan syarikat. French tu kan ada kepentingan syarikat. Mereka ni ada komplot untuk menguasai Perak. Bukan mewakili suara kerajaan British. Sebahagian daripada mereka ini kemudian balik ke London, dibicarakan, tarik balik pingat mereka dan sebagainya. Mereka dikritik kerana melakukan tindakan penjajahan tanpa keizinan, tanpa restu daripada kerajaan. Nampak tak di sini? Jadi dalam konteks inilah buku-buku seperti Triad and Tabut ini boleh dimanfaatkan oleh kita untuk memahami perspektif yang berbeza ni. Kerana dicerita dari sudut cara dan juga kisah bukti-bukti yang berbeza yang menunjukkan itu saya kata Perang Perak ni sebenarnya adalah macam darurat British yang buat. Supaya British boleh tunjukkan bahawa orang Perak ni lawan British, dengan itu British boleh hapuskan mereka sekaligus dan kemudian jajah British. Buang Raja Abdullah, buang Ibrahim, buang Raja Ismail, buang semua yang menjadi masalah bagi British. Seronoklah British dapat kuasai mereka. Dengan alasan bahawa mereka menentang British. Ngah Ibrahim dia tak lawan British. Dia guna undang-undang. Dia ambil peguam daripada orang putih juga. Lawan di London. Ngah Ibrahim. Dia bukan lawan senjata. Wujud tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan tu tuduhan British. Kalau Raja Abdullah macam-macam tuduhan dia terhadap Ngah Ibrahim, Raja Abdullah sebenarnya tuduhan dia pun sebenarnya adalah versi British. Ada British yang mungkin menasihat Raja Abdullah supaya berbuat demikian dan sebagainya lah. Tapi ini kena dikaji balik. Kerana Raja Abdullah ni dia sebenarnya dia butuh huruf dan dia tidak berminat dengan jawatan sultan. Tapi kenapa akhirnya dalam setahun Raja Abdullah setahun dia claim jawatan sultan. Ini kita tahu. Dia ditaja oleh W.H. Reed dengan Tan Kim Ching, naik kapal pergi Pulau Pinang sampai Singapura, makan minum dia, pakaian dia semua ditanggung. Sampai orang W.H. Reed dan Tan Kim Ching kata mereka ni Raja Abdullah ni sangat tinggi kos dia nak tanggung di Singapura, sampai mereka tak sanggup nak biarkan dia duduk lama, tunggu Andrew Clark datang, dia hantar pulang dulu Raja Abdullah. Kos tinggi sangat nak tanggung dia. Jadi kita tahu daripada situ bahawa Raja Abdullah ni yang dia claim jawatan sultan ni kerana ada komplot daripada pihak tertentu yang cuba untuk menangguk di Aikruh. Yang ni dalam sejarah kita tak diterangkan macam ni. Jadi akhirnya menyebabkan kita keliru tentang sejarah yang berlaku di Perak itu. Okey, so dalam konteks itu yang saya rumuskan pada soalan tadi, Johor tadi bagi saya pada satu peringkat dia tak dijajah. Akhirnya dia terjajah juga. Seluruh negeri Melayu masa
di bawah Malay Union, di bawah persekutuan. Saya sebut persekutuan itu sebenarnya Malay Union juga. Nama asal persekutuan ini The Federation of Malayan Union. Masih lagi Malay Union, cuma dilonggarkan sikit. Masa itu semua kuasa itu telah dipegang oleh British. Ada hak-hak yang telah diberikan kepada raja, tapi umumnya keputusan itu tetap keputusan daripada British. Maknanya dia dijajah juga, walaupun penjajahan itu tidak berlaku secara mutlak, tapi penjajahan juga. Ya. So, saya tengok orang dok kongsi harga buku yang doktor sebut kan, Triad and Taboo kan, sampai RM8,000 Tidak masalah, mahal sangat. Mahalnya. Mahal sangat. Kalau mahal macam tu, ahli sejarah tak akan baca. Ada satu buku lagi. Kalau yang mendengar ni berminat dengan buku ni, ada tulisan oleh Frank Furedi. Cuba cek. Yang dengar ni cuba cek. Frank Furedi, Furedi. Ahli sejarah tak baca. Saya tengok yang bincang tentang darurat apa semua, dia tak rujuk Frank Furedi ni. Tiba-tiba saya terjumpa buku ini. Saya bukan nak rujuk tentang darurat buku ni. Buku ni saya baca kerana tajuk dia Third World Nationalism. Saya pengkaji nasionalisme. Jadi bila disebut Third World Nationalism, saya kaji semua Afrika, China, Jepun, nasionalisme ni. Bila saya tengok nasionalisme Third World Nationalism oleh Furedi, saya baca. Belik-belik dalam buku tu ada cerita tentang darurat. Bukan di sini saja, di Afrika pun ada, di sini pun ada. Di Afrika disebut darurat British ini, dia menyokong satu kelompok nasionalis untuk menentang kelompok nasionalis yang anti-British. Ada dua kelompok nasionalis, satu yang pro-British, satu yang anti-British. Komunis tak ada darurat ni. Di Afrika tak ada komunis. Dia menyokong satu kelompok nasionalis untuk menghapuskan nasionalis yang lain. Di Afrika. Maka Furedi bandingkan dengan di tanah Melayu. Dia kata sama je sebenarnya. British menyokong kelompok nasionalis yang lain untuk menghapuskan kelompok nasionalis yang mencabar British. Tapi di situ ada komunis. Maka di situ kelebihan British. Dia boleh guna alasan komunis. Jadi dalam ini pun satu benda. Sebenarnya ada satu sumber rekod perisikan British. Dia panggil MSSPIJ. Saya ingat dalam internet pun boleh dapat ni. MSSPIJ ni Malayan Security Service. Laporan Special Branch British. Jumlah muka surat dia 1,000 lebih. Dia cerita habis semua dalam elemen dalam tu. Kenapa darurat ni, apa sebenarnya matlamat darurat, siapa komunis, kelompok mana. Detail rekod British ni. Pasal dia tak sembunyikan. Ini rekod perisikan. Jadi bila kita baca, kita tahu darurat ni sebab apa. Siapa yang ditangkap, siapa yang tuduh komunis dan sebagainya. Buku Frank Furedi ni anda patut baca. Kerana bila saya baca buku ini, dia mengubah seluruh tafsiran saya terhadap darurat. Perkataan darurat sendiri pun Frank Furedi kata bukan darurat. Dia adalah colonial war. Perang kolonial. Buku ni sampai tak pada kita? Ya ni saya heran. Buku ni pun tak sampai. Harga dia rendah saja, bukan mahal sangat. Mungkin dalam RM100, RM200. Saya beli. Tapi dalam tu ada cerita tentang darurat. Tapi bila saya rujuk tulisan ahli sejarah, dia tak rujuk buku ni. Bila saya terbitkan tulisan tentang Frank Furedi, kemudian ramai ahli sejarah tanya saya, Dr. Azmi, boleh tak dapat buku tu? Boleh tak baca? Boleh tak fotostat? Boleh tak pinjam? Menunjukkan bahawa ahli sejarah baru tahu ada tulisan-tulisan macam ni. Dan banyak tulisan yang lain lagi yang tertinggal untuk dibaca, yang menjelaskan sejarah kita ni mungkin dari segi tafsirannya harus telah diubah. Saya nak beritahu kepada anda, tahun 1990-an, British, kerajaan British National Archive, pejabat kolonial lah, dah jadi British National Archive, dia telah rilis, dia telah keluarkan rekod-rekod daripada pejabat kolonial itu setelah umur dia 24 tahun, 25 tahun, dia keluarkan tahun 1990-an ini. Rekodnya sangat banyak sekali tentang Malayan Union, tentang UMNO, tentang komunis, tentang darurat, macam-macam. Banyak sangat, tahun 90-an lagi. Furedi itu hasilkan buku itu dengan rekod tersebut. Stockwell dengan rekod tersebut. Calhead dengan rekod tersebut. Yang bincang dari sudut komunis, darurat apa semua, dan tafsiran tentang darurat ini dah berubah. Kelompok yang dulu ortodok mengaitkan komunis ini sebagai punca British darurat pun dah tak boleh mempertahankan lagi pandangan mereka. Muncul kelompok neo-orthodox. Orang seperti Calhead. Dia kata sebenarnya memang komunis tak angkat senjata. Tapi British ini yang telah menggunakan alasan tertentu untuk mengisytiharkan darurat. Golongan neo-orthodox ni dia kata komunis tak angkat senjata lagi. Komunis baru rancang nak angkat senjata. Dia macam tu. Bulan September rancang nak memberontak.
Tiba-tiba bulan Julai, British isytihar darurat. Tak sempat nak angkat senjata. Tapi saya jadi pelik. Betulkah Khomeini ni nak angkat senjata? Tapi golongan Neo Orthodox, dia kata akan angkat senjata. Tapi saya nak bagi tahu di sini ialah rekod-rekod yang baru keluar ni menyebabkan tafsiran sejarah berubah. Itu di barat, ditulisan oleh sarjana British, Stockwell dan sebagainya. Baca tulis dalam internet, ada tulisan oleh Stockwell. Malaya tajuk dia ada part 1, part 2, part 3 ada dalam internet, free saja. Boleh cek yang tu. Dia kumpulkan rekod-rekod ini. Dengan saya pun banyak rekod-rekod ini. Tak habis baca. Saya pergi dapat khabar ni sangat banyak, tak habis baca sampai sekarang ni. Ingat sampai pencing pun tak habis baca. Banyak sangat. Tapi bila kita lihat dalam konteks sejarah kita, apa berlaku? Tak berubah sejarah kita, pelik. Tak berubah. Tak ada usul untuk menafsirkan semula darurat. Dan anda kena faham, kita belajar ni ilmu sejarah. Ilmu sejarah ni macam mana ilmu dia? Ilmu sejarah ni dia akan sentiasa berubah. Dia sentiasa berubah. Dia tidak tetap. Kena ingat, kena faham. Ini benda yang besar. Ilmu sejarah ialah ilmu yang sentiasa berubah. Dia tak statik. Kalau statik tak payah belajar sejarah dah. Dia akan berubah. Tafsiran akan berubah setiap masa. Tahun demi tahun. Keluar rekod, dia akan berubah. Keluar rekod, dia akan berubah. Dan terus berubah. Buku teks kita ni macam tengah merangkak nak ikut perubahan ni sikit demi sikit. Kosmetik, perubahan kosmetik ni banyak, tapi acuan dia tak berubah. Sedangkan rekod yang dikeluar itu patut mengubah seluruh tafsiran sejarah kita. Kita dalam buku teks bincang, misalnya, maaflah saya sebut contoh buku teks kita pisahkan Millennium, Persekutuan Tanah Melayu dengan darurat. Contoh kita pisahkan. Dia tak boleh dipisahkan. Bila dipisahkan, bahagian darurat ni, dia berdiri sendiri, contohnya, dia menunjukkan bahawa British lawan Khomeini. Dia tak ada kait dengan perjuangan kemerdekaan. Orang belajar darurat saja, dia akan nampak British lawan Khomeini. British bagus, hero, lawan Khomeini. Khomeini ni jahat. Dia tak boleh kaitkan dengan Malayan Union. Sebenarnya darurat ni untuk pertahankan Malayan Union. Untuk mempertahankan rancangan British. Dia benda tu satu, tapi tak ada kaitan darurat yang kita belajar pada ini dengan Malayan Union. Jadi dipisahkan. Ini yang menimbulkan kekeliruan. Tapi itulah yang saya jelaskan sumber-sumber tadi. Kalau anda baca sumber-sumber ini, Frank Furedi dan Tabut contohnya, ada lagi ni. Sarjana-sarjana yang menulis. Anda boleh baca Gordon. Gordon ada dia hasilkan satu tesis PhD. Dia pun rujuk tulisan saya juga. Dia baru tesis PhD ni baru diterbitkan. Tajuk dia semua genosid in Perak and Sierra Leone, macam tu. Sudan and Sierra Leone. Bahawa British masa tahun 1874 dia bukan berperang di Perak saja, dia berperang di Sudan dan juga di Sierra Leone. Ada percuma ni PhD ni. Dia cerita bahawa masa British di Perak itu, British telah melakukan tindakan genosid. Tapi semua genosid ini adalah pembunuhan besar-besaran yang terhad, yang kecil. Tapi pembunuhan secara merata. Di sini British perkenalkan pelancar roket, senjata baru masa tu. Sepoi-sepoi ini diberi pelancar roket untuk test senjata ini. Dia pergi serang kampung-kampung, dia bakar kampung. Orang perempuan lari, kanak-kanak lari, setelah rumah mereka dibakar, ditembak dari belakang. Ada seorang individu, nama dia saya tak ingat sangat. Maru ke nama dia, tak ingat. Dia digantung di pokok. Kerana British kata dia jahat. Dia gantung terus, tak ada pembicaraan apa semua. Macam tu sekali punya jahat British. Ada tak dalam buku-buku kita cerita? Tak ada. Dia ikut pengalaman saya lah. Zaman saya, Doktor, cuba gambarkan British ni antara penjajah paling baik yang pernah datang ke Tanah Melayu. Ya. Itulah yang berlaku. Sebab tu kita kata kita tak dijajah. British ni baik. Dia datang cara baik. Kita tak dijajah. Tapi kalau kita melihat kejahatan-kejahatan British, terjawablah bahawa kita dijajah. Kita dikuasai dengan cara kekerasan. Banyak kekerasan yang telah British lakukan. Di Kedah, dia pertahankan Siam. Dia lindungi Siam. Dia pergi berperang dengan orang Melayu mempertahankan Siam. Dia khanati orang Melayu. Di Kelantan, dia lakukan keganasan. Di Perak, keganasan. Di Selangor, keganasan juga. Sekejap. Kenapa, Doktor? Ini bilik kat hotel ni mereka tutup lampu nak tidur.
Jadi itulah masalahnya, sejarah itu tak sampai pada kita kekerasan dan kejahatan British masa dia melakukan proses penjajahan. Jadi kita nampak British ni baik, British hapukan hamba, British buat infrastruktur, kenakan pentadbiran. Kita nampak benda-benda British buat tu baik-baik saja. Kita tak nampak di sebalik apa yang British buat tu sebenarnya semua berkaitan dengan kepentingan ekonomi British. Bina hospital, penjajahan. Hospital tu penjajahan. Perjanjian, penjajahan. Infrastruktur, penjajahan. Sekolah, penjajahan. Pentadbiran, penjajahan. Semua British buat ni khas untuk merampas kekayaan. Dia perkenalkan pejabat tanah untuk rampas tanah. Dia perkenalkan undang-undang untuk pastikan orang tak boleh lawan. Dia bina bala polis kononnya untuk keamanan, untuk pastikan dapat tangkap orang yang tak bayar cukai. Dia macam tu British ni. Dia bina mahkamah untuk dakwa orang yang lawan British. Semua benda tu melibatkan keinginan dia untuk mempertahankan kerja-kerja penjajahan dia. Satu bentuk penjajahan yang sangat sempurna yang British buat ni. Hebat British ni. Dia tak macam Portugis. Portugis ni cara kolok yang lama. British ni semua baru ni hebat. Orang tak nampak dia sebagai penjajahan. Dan itu yang dia mahukan. Jadi itulah boleh rujuk tulisan-tulisan saya sarankan tadi. Ni penerbit USM dah masuk kat komen tu, Doktor. Ya. Penerbit USM apa? Tak maklum ke nak buat lain? Saya sebenarnya sedang menghasilkan buku Perak ni tebal, sangat tebal, dan dia telah memakan masa 4-5 tahun, mungkin dah 6 tahun. Memang susah untuk menghasilkan satu buku menceritakan secara keseluruhan dengan menggunakan segala sumber yang ada secara komprehensif. Sekarang ni saya dapat sumber-sumber baru dapat saya beli. Berpakat dengan rakan-rakan saya beli sumber-sumber ni tentang tahun 80-an, 1870-an dalam bentuk CO 273. Tak baca lagi tapi dah beli. Tapi yang file yang saya perlukan SRR, surat menyurat Raja-Raja Melayu dengan British ini, ada di arkib kita, tapi oleh kerana ahli sejarah kita tak baca lama sangat, rosak, bahan tersebut rosak. Dan bahan tersebut ada di India dan Singapura. Tak dibeli lagi setakat ni. Saya nak bagi tahu macam tu. Yang buat kajian tentang elemen ni, yang baca sumber-sumber yang pelik ni, Koke Kim. Lepas Koke Kim tak ada orang baca. Sampai rosak bahan tersebut. Menunjukkan gap tu, jurang tu, antara sarjana yang hebat ini dengan sarjana sepai itu terlalu jauh sangat. Mereka tak baca dah sumber-sumber yang utama ni. Termasuk saya sendirilah. Saya tak baca banyak juga. Bukan orang lain saja. Jadi akhirnya, itulah yang menyebabkan tafsiran sejarah ni kita tak berubah. Saya kata tadi, sejarah ini ilmu ataupun disiplin yang mesti berubah tahun demi tahun. Dia tak boleh statik. Kalau dia statik, ini something wrong dengan ilmu ini. Sebab rekod-rekod ini sentiasa keluar. Takkan rekod di sana keluar, orang barat sudah manfaatkan, dah ubah tafsiran sejarah. Di sini tak beri kesan apa-apa. Pandangan oleh Stockwell, Furedi, Calhett ni, apa kaitan dia dengan tulisan yang bicara tentang darurat komunis di sini? Tak ada. Mereka tak rujuk pun. Ahli sejarah kita tak rujuk. Terakhir and Tabut. Pernah Helmi baca buku yang dia rujuk Terakhir and Tabut? Dia cerita Perak dalam konteks yang berbeza. Kita tak nampak. Dia sama juga. Sama dengan versi British. Itu masalah. Saya tertarik. Nanti saya akan cari juga. Saya akan cari juga buku Terakhir and Tabut tu. Patut baca. Sebab lalu bila kita cakap pasal penjajahan ni, tak pernah kita cakap pasal konflik gelap Cina kan. Dengan konflik gelap Melayu kan, yang ada kaitan. Sebab tajuk dia selepas Terakhir and Tabut, patut analisis tentang konflik gelap Cina dan Melayu kan. Lebih kurang macam tu lah. Ya. Dia sejarah tentang konflik gelap ni sebenarnya. Konflik gelap yang melibatkan orang bukan Melayu dan juga orang Melayu, bendera merah, bendera putih. Ada kajian oleh Profesor Mahani. Dia buat tesis PhD tentang tajuk ini. Menarik sebenarnya. Tetapi yang itulah, walaupun dia nak cerita tentang konflik gelap, dia cerita tentang apa yang British buat di negeri-negeri Melayu ni. Orang Negeri Sembilan patut ada sumber ni untuk memahami tentang sejarah Negeri Sembilan. Banyak benda yang kontroversi. Orang Perak kalau dapat tajuk buku ini, dapat rujuk, baca, sejarah Perak akan berubah. Masa British campur tangan di Perak, masa buat perjanjian Pangkur tersebut, install seorang lagi raja, sebenarnya Perak dalam keadaan stabil. Buku saya, orang bicara tentang Perak kurun ke-19, Perak dalam keadaan anarki. Buku saya, Perak zaman stabil kurun ke-19. Tak ada apa-apa masalah pun British campur tangan masa buat perjanjian Pangkur ni. Yang konon British nak selamatkan Melayu, tak ada masalah. Bukan masalah di kalangan orang Melayu yang bergaduh, yang perang saudara, yang menimbulkan anarki ini adalah di kalangan kongsi gelap dan juga buruh-buruh Cina yang berperang sama sendiri, berbunuh sama sendiri.
Kita boleh tahu di Keliang Pau, Keliang Intan, nama-nama tempat mereka berperang ni. Di Pulau Pinang ada, mereka berperang. Sama sendiri. Beribu-ribu pelarian, beribu-ribu jadi masa, ramai yang terbunuh. Ada cerita-cerita macam mana mereka terbunuh, mereka kelaparan, mereka cedera. Ada tak pernah kita dengar perang saudara di Perak, cerita-cerita yang macam ni, siapa yang terbunuh, di mana perang, apa semua, ada tak? Tak ada. Boleh tak saya tanya, kalau saya tanya pelajar saya, kalau ada berlaku perang saudara di Perak, di mana? Boleh tak pelajar jawab? Tak boleh jawab. Makna dia, tak ada lah benda tu. Kalau ada, mesti jadi sejarah. Yang ada ialah pandangan yang mengatakan Raja Abdullah menuntut jawatan Sultan, berebut takhta dengan Raja Ismail. Dalam Terayat Tabuk ini dia cerita itu berlaku setahun. Setahun selepas Raja Abdullah iktiraf kesultanan Raja Ismail ini, dia iktiraf, dia hantar surat tahniah Raja Ismail jadi sultan. Raja Abdullah ingat masa dia jadi raja muda, Sultan Ali meninggal, pembesar ini tunggu 30 hari duk pujuk Raja Abdullah jadi sultan, dia tak mau. Dia tak mau jadi sultan, dia tak pergi. Kalau dia nak jadi sultan, dia pergilah. Orang jemput macam-macam, hantar alat kebesaran, semua tak betul bagi dia. Dia tak mau bagi saya. Kerana dia ada kes-kes tertentu. Setahun kemudian kenapa dia tuntut jawatan takhta sultan tersebut? Kerana ada pihak yang telah pergi jumpa dia, pergi pujuk dia, dan cuba untuk angkat dia. Akhir sekali British angkat melalui penjajah Pangkor. Kenapa? Dan British ini cita-cita dia nak turunkan Raja Ismail, angkat Raja Abdullah. Ada sebab-sebabnya. Itu adalah tindakan British. Jadi inilah benda-benda yang sepatutnya bagi saya dia elemen tafsiran. Saya kata tafsiran dari sudut saya ni, yang tak perlu dianggap sebagai betul pun. Anggap saya ni, apa yang saya ceritakan ni tak betul, salah. Maka ahli sejarah kena lawan lah. Kena nafikan pandangan saya, kata pandangan Dr. Azmi ni tak kuat, tak betul. Ini pandangan betul. Pandangan yang betul yang macam mana? Macam tu. Ya, jangan guna yang asal ni. Kerana yang asal ni telah dipertikaikan dengan bukti-bukti baru. Tunjukkan bahawa apa yang saya cakap ni tak betul. Maka saya terpaksa angkat budaya putih lah, rupanya saya silap. Itu cara dia. Supaya perdebatan tentang sejarah ini sentiasa melahirkan tafsiran yang berbeza. Dia tak boleh, kita lah asingkan buku setiap tahun, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, buku cerita tentang perkara yang sama saja. Darurat komunis lawan British, darurat komunis lawan British. Di barat orang tulis, darurat British yang lawan komunis. British yang isytiharkan perang. British yang memainkan peranan untuk selamatkan kelompok tertentu. British isytihar darurat, guna komunis sebagai alat dan sebagainya. Di luar, tapi di sini tak berkesan pandangan-pandangan baru tu. Dia kekal dengan pandangan lama. Itu saya kata di sini, perjalanan tafsiran sejarah tu macam orang merangkak. Sikit demi sikit orang lain dah berlari jauh dah. Kita masih ditakut yang lama. Okey, Doktor. Terima kasih, saya rasa banyak betul. Tapi kita masih awal lagi, Doktor. Soalan saya terusnya sebab saya tertarik dengan cerita-cerita Doktor. Sebab selama ni bila saya sendiri pernah ditegur di Doktor bila update cerita Facebook di mana saya berpandangan bahawa nasionalisme yang masuk ke dalam tanah Melayu ni, nasionalisme tu ada datang dari Eropah. Semangat kebangsaan. Tapi bila Doktor sebut bahawa bila kita bercakap semangat kebangsaan, kenapa kita tak nak masukkan Sultan Mahmud, kenapa kita tak nak masukkan pejuang-pejuang yang terawal. Jadi bagi doktor lah kan, bila doktor sebut pasal ni, siapakah tokoh nasionalis pembebasan bangsa terawal bagi doktor yang membawa semangat nasionalisme tu, yang terawal dekat dalam sejarah Melayu kita? Catatan kita yang kita boleh dapat baca, yang kita nak tahu dengan jelas itu adalah pada zaman Melaka tu lah, kejatuhan Melaka yang diserang oleh Portugis. Tercatat di situ. Kadang-kadang bila saya pergi ke Melaka, saya cerita tentang Sultan Mahmud ni, kerana dalam catatan sejarah orang Melaka pun Sultan Mahmud ni jahat, buruk, raja yang tak berguna dan sebagainya. Anda boleh baca tulisan-tulisan dalam jurnal Melaka misalnya, Sultan Mahmud ni jahat, tak berguna, bernafsu buas dan sebagainya. Tapi bila saya pergi, saya terangkan pada orang Melaka, sebenarnya masa kita nak sambut merdeka, kita lupa watak ni, Sultan Mahmud ni. Sama ada dia baik atau buruk dari sudut pandang anda, itu satu hal. Tapi dia lawan Portugis. Dia cuba untuk dapatkan semula Melaka, dia lawan Portugis, dan dia berjuang sampai dia mati. Raja ni. Ini watak pejuang kemerdekaan ni. Kita bukan nak bicara tentang akhlak dia baik atau jahat.
jangan lupa bahawa kelompok-kelompok nasionalis ini tak semua baik pun. Ada masalah-masalah. Ibrahim Haji Yaakob ada masalah dengan kelompok, dengan siapa saya tak ingat dah siapa nama yang menulis tentang Malay nationalism before UMNO. Mustafa Hussein ada masalah dengan Mustafa Hussein. Mustafa Hussein cerita Ibrahim Haji Yaakob ni sebagai satu individu yang dia tak percaya dengan Ibrahim Haji Yaakob. Ada masalah di kalangan mereka. Jadi golongan kiri ni bukan kata perfect, dia pun ada masalah juga. Tapi kita nak bagi tahu dari segi perjuangan mereka tu betul. Perjuangan untuk menutup mereka. Sultan Mahmud macam tu juga. Dia ada masalah dengan akhlak. Zaman awal lah, zaman akhir dia tak ada masalah. Dan Sultan Mahmud ni seorang sultan, bila dia buat salah dia tak ulang. Dia pernah berzina betul dengan isteri orang. Tapi dia bukan jenis orang yang bila dia berzina dia tutup. Dia mengaku. Dia mengaku salah dan dia kata kalau mengikut peraturan dia patut menerima hukuman mati. Sultan cakap macam tu. Dan Sultan ini pernah buat, dia rasa dia pernah buat salah. Dan dia bersalah. Kerana dia rasa bersalah. Kerana dia telah menghukum mati Tun Muzahir, bapa saudara dia dan juga bapa mertua dia, kerana bapa kepada Tun Fatimah yang dikahwin. Tun Fatimah merajuk, tak mau bercakap, tak mau senyum dan sebagainya. Dia fikir dia mungkin telah buat silap. Kemudian kononnya dia tahu bahawa itu fitnah. Dia telah tersilap kerana buat keputusan berasaskan fitnah. Maka dia letak jawatan. Raja letak jawatan. Tak pernah jumpa raja dalam dunia. Elmi pernah dengar tak raja dalam dunia letak jawatan? Raja apa dalam dunia letak jawatan? Yang disebut sebagai raja bukan semua mutlak. Tak boleh dipersoalkan. Boleh buat apa saja. Tiba-tiba buat salah letak jawatan. Raja apa yang macam ni? Raja jahat tak macam ni? Ini kena kaji balik. Jadi bagi saya, sebenarnya raja ni dia ada jiwa yang baik dalam diri dia. Tapi dia tidak diasuh dengan betul. Dan dia menyebabkan dia tersesat jalan. Tapi dia berpusing balik. Mencari apa perkara yang menyebabkan dia boleh perbetulkan. Dia taubat. Raja ni taubat. Dia buat salah, dia taubat. Letak jawatan, dia taubat. Dia sebut bahawa dia belajar agama, dia insaf dan sebagainya. Tak lagi menumpukan pada hal-hal politik. Dia pergi menumpukan pada perkara agama saja. Sehinggalah satu peringkat, bila Portugis datang, anak dia Sultan Ahmad tidak melakukan kerja dengan betul, tak bertanggungjawab terhadap pentadbiran Melaka pada masa itu, sehingga negara itu terancam. Dia bertindak untuk menghukum mati Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ni kes dia kontroversi. Anda baca setengah sarjana barat, dia cakap secara terus terang. Saya pun tak berani nak sebut apa kes dengan Sultan Ahmad ni. Tapi Raja Sultan Mahmud ada alasan untuk menghukum mati Sultan Ahmad. Bukan dia bunuh, dia hukum mati. Sama juga dengan Sultan Mahmud, dia hukum mati Raja Zainal. Dia hukum mati Raja Zainal, adik dia yang tampan. Orang kata Sultan Mahmud ni raja yang suka cemburu. Dia bunuh Raja Zainal ni kerana ketampanan Raja Zainal. Bila saya baca balik Suratul Salatin, ada satu perenggan dia sebut tentang sifat Raja Zainal ni. Dia tampan betul. Bila dia masuk pekan, dia jumpa isteri orang dia ambil anak dara orang, dia ambil, dia nikmati, kemudian dia dah puas, dia serah pada pengikut dia. Raja Zainal ni. Dan Sultan Mahmud hukum mati dia senyap-senyap. Adik dia sendiri. Tiba-tiba pengkaji kata Sultan Mahmud jahat kerana membunuh orang kerana adik dia sendiri. Jahat, bunuh adik dia sendiri kerana ketampanan. Tak habis cerita di situ. Ini perkara-perkara yang saya kata sejarah ini dia dah macam ada satu usaha oleh penulis itu untuk menjatuhkan pengadilan moral sebelum mereka ceritakan sehabisnya perkara tersebut. Jadi watak Sultan Mahmud ni jahat. Tapi kita katalah dia ni jahat seperti orang kata tu, tapi dia ini bila Portugis serang Melaka, kuasai Melaka, dia berusaha untuk mendapatkan semula Melaka, berjuang habis-habisan sampailah dia meninggal dunia, dia mangkat di Kampar. Itu menunjukkan bahawa dia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang paling awal tu, jelas. Di sini bahawa Sultan Mahmud itu adalah pejuang kemerdekaan. Orang Melaka ni patut bangga. Kita ni dalam konteks sejarah, cerita sejarah Kelantan, orang Kelantan patut bangga dengan sejarah Kelantan kerana ada sejarah perjuangan di lawan British. Patut bangga. Orang Terengganu ada perjuangan ni. Cuba bayang masa British masuk di Kelantan tak ada perjuangan lawan. Itu agak memalukan lah. Melaka masuk Portugis kuasai, tak ada perlawanan. Raja lepas tumbang Melaka, raja dah tak buat peduli dah.
Dia leka dengan hiburan. Ini kita boleh kritik. Tapi Raja ni lawan sampai dia akhir usia dia. Orang Melaka patut rasa bangga lah pada sejarah ini. Tapi itulah masyarakat kita ni, dia memandang negatif terhadap pejuang-pejuang tanah air ni. Pejuang daripada kelompok dia sendiri, kaum dia sendiri, dan mewakili sejarah negeri dia sendiri pun dia boleh kritik. Jadi itulah watak-watak Datuk On ada kelemahan dia, Tunku ada kelemahan dia. Kalau nak cerita kelemahan dia ni memang tak habis. Tapi ada aspek-aspek positif yang harus kita lihat dan kita menghargai perjuangan mereka ini dalam konteks mereka ini ada juga sumbangan-sumbangan yang tertentu. Semua orang ada sumbangan. Pemimpin-pemimpin kita pada hari ini ada yang negatif, ada positif. Tapi setiap orang ada sumbangan. Daripada kelompok parti pemerintah ke, parti pembangkang ke, semua kena lihat benda-benda positif juga mereka mainkan peranan. Dengan cara itu maka kita dapat meraihkan semua pihak dengan peranan yang telah dimainkan oleh mereka masing-masing. Sultan Mahmud ini menjadi satu model bagi saya tentang kisah perjuangan yang paling awal. Tak ada sebelum itu, tak jelas. Sejarahnya yang Sultan Mahmud ini sangat jelas. Orang Melaka patut mengangkat sejarah Sultan Mahmud ini. Orang Melaka kalau tak angkat sejarah Sultan Mahmud, Melaka sejarah kemerdekaannya apa? Apa dia? Apa-apa adalah tapi tak jelas sangat. Sultan Mahmud ni satu ikon yang patut diangkat masa perjuangan kemerdekaan. Ada tak kita pernah dengar sekarang ni Melaka mahu meraihkan hari perjuangan Sultan Mahmud contohnya? Tak ada. Heran. Sultan Mahmud ni hebat. Bagi saya tokoh yang hebat. Ada kesilapan yang dia buat, tetapi dia adalah seorang individu yang hebat. Dalam pentadbiran kepimpinan, dia ada jiwa yang baik. Tapi dia telah diasuh dengan cara yang tak betul. Zaman Tun Muzahir ni, penduduk Melaka pada masa itu yang susah pergi curi lembu, Tun Muzahir pergi laksanakan hukuman mati. Menjatuhkan hukuman mati terhadap pencuri lembu sampai ditegur oleh Tun Perak. Bendahara Tun Perak, wahai Muzahir, kenapa mahu ajak anak harimau makan daging? Dia menghukum, Tun Zahir menghukum rakyat Melaka yang curi lembu tu di depan Sultan Mahmud, ada di situ. Dia ajar Sultan Mahmud pentadbiran yang keras. Maka tak heran Sultan Mahmud lahir sebagai pemerintah yang keras. Asuhan daripada Tun Muzahir itu sendiri. Tapi Sultan Mahmud dia tak jadi raja yang zalim. Ada beza raja yang nafsu buas dengan raja yang zalim. Raja yang zalim ini raja yang bunuh rakyat beramai-ramai, raja yang ditindas rakyat beramai-ramai, itu raja zalim. Tapi kalau ada seorang raja yang bernafsu tinggi dengan perempuan, akhirnya ambil tindakan yang menyebabkan sampai ke tahap membunuh orang, contohnya seorang, dia bukan raja yang jahat, dia raja yang akhlaknya sangat buruk. Kerana nafsu itu menyebabkan dia melakukan tindakan yang jahat. Tapi dalam konteks pentadbiran dia bukan raja yang jahat. Di pentadbiran dia tak ada masalah. Akhlak dia secara peribadi. Raja ni ada masalah peribadi. Bukan sistem yang jahat. Sistem tak jahat. Undang-undang ada jelas. Tapi peribadi raja ni ada masalah. Tetapi itulah ada elemen-elemen baik yang wujud di situ yang perlu kita raihkan. Perjuangan kemerdekaan itu. Ya. Saya nak buka soalan kepada pembaca. Sebab saya tengok daripada tadi orang duk tanya soalan. Saya akan pilih satu soalan terbaik sebab kita punya masa semakin suntuk. Saya pun nak bagi Dr. Azmi berehat sebab dekat hampir pukul 10. Saya akan pilih soalan yang terbaik. Boleh komen sekarang? Soalan yang terbaik berkaitan dengan topik kita ya. Topik kemerdekaan. Sila komen sekarang, ini adalah waktu yang terbaik. Silakan untuk mengkritik saya. Fakta-fakta yang mana tak betul sila kritik. Saya akan pilih soalan yang terbaik. Doktor, ni ada soalan saya cuba ada soalan daripada tu. Hari ini kita masih dikira dah merdeka atau tidak bagi doktor? Okey. Kita merdeka ke tidak? Kita merdeka ke tidak? Saya ingat soalan yang lebih tepat sebenarnya bukan hari ini. Hari ini memang kita merdeka lah. Nak jawab senang. Tapi 57 tu, tahun 57 kita merdeka ke tidak? Baru tepat. Mungkin boleh saya ubah soalan kau Boleh. Tahun 57 kita merdeka ke tidak? Bergantung pada apa yang kita fikirkan
apa maksud kemerdekaan bagi kita. Kerana masa tahun 57 itu, masa British beri kemerdekaan itu, British beri ni sebenarnya. Kita perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan dia terhenti tahun 48. Bila British secara darurat, kelompok yang menjuangkan kemerdekaan semua telah British banteras. Tak ada lagi yang menuntut kemerdekaan kecuali dalam UMNO secara lembut itu. Kelompok kiri yang dalam UMNO tuntut kemerdekaan tapi secara perundingan dah. Tak ada lagi yang cuba untuk menuntut kemerdekaan daripada British itu dengan cara politik dan sebagai gerakan politik. Tak ada. Jadi British pada tahun 57 itu dia beri. Tapi ada beberapa masalah di sini. Pertamanya ialah dia beri dengan syarat. Penjajah, dia dah jajah orang, tiba-tiba dia terpaksa berikan kemerdekaan, dia berikan kemerdekaan. Betul? Tapi dengan syarat. Dah lah dia jajah orang. Dia nak merdeka pun ada syarat. Syarat dia kerajaan Tanjung Soli kena terima kerjasama kaum apa semua. Macam tu syarat dia. Jadi kemerdekaan yang macam mana sebenarnya kalau ada syarat daripada penjajah? Sepatutnya kita tetapkan syarat pada British untuk berikan kemerdekaan. Okey British, hang terpaksa berikan kemerdekaan, ini syarat dia. Kena kembalikan semula ladang, kena kembalikan semula lombong, kena buat itu, kena buat ini. Itu baru betul. Ini penjajah yang patut beri kemerdekaan, dia pula letakkan syarat pada orang yang nak merdeka ni. Dijajah ke tak dijajah? Satu. So kita merdeka tapi tak perfect. Kena ikut syarat British. Yang kedua, tahun 57 semasa British berikan kemerdekaan, dia beri penuh ke tidak? Kita dah sambut 31 Ogos ni, kita rasa teruja, kita rasa sono. Ini kemerdekaan kita, perjuangan kita yang panjang, apa semua. Patut diraihkan. Ini adalah hari gembira bagi kita lah. Malam tadi konvoi motor sana sini, Roblox sana sini di Pulau Pinang. Sampai jam sana sini nak balik. 2:30 pagi baru sampai ke rumah saya malam tadi, pagi tadi. Kita kena tahu masa British berikan kemerdekaan 57 itu dia beri dari segi pentadbiran. Kerana pentadbiran ini bukan matlamat penjajahan British. Dia bukan nak hak politik di tanah Melayu, tak. Dia nak ekonomi. Jadi pentadbiran ni tak ada masalah. Dia beri balik pentadbiran, tapi ekonomi dia tak lepaskan. Kalau anda baca tulisan yang paling popular tentang hari ini, tulisan oleh Nicholas J. White. Nicholas J. White tak silap. Nicholas White. Seorang sarjana Australia ke British, saya tak ingat. Nicholas White ini dia ada tulis banyak tentang apa yang berlaku selepas tahun 57, zaman Tunku Abdul Rahman. Kalau kita baca, kita pun rasa tak seronok baca. Negara-negara yang lain yang dijajah, bila mereka merdeka, hak-hak ekonomi itu telah dinasionalisasikan. Telah diambil semula. Proses nationalization itu berlaku. Pemilik negaraan. Serentak dengan kemerdekaan. Itu disebut oleh Nicholas White. Di sini, bila kita merdeka, ekonomi itu dipegang oleh British. British masih menguasai syarikat British mengikut kajian oleh Shakila Parvin dari UM, disebut ada berdozen-dozen. Antaranya seperti Guthrie. Guthrie ni, dia ada pelaburan yang sangat tinggi nilai dia. Ada pemilikan ladang yang bertambah. Pemilikan tanah yang bertambah oleh Guthrie ni. Dia dah ada, ini tak kira lombong dia lagi, tak kira modal dia lagi. Kita cerita tentang tanah saja, dia daripada 150,000 tahun 1900 berapa, 80 ke 70, dia bertambah menjadi 200,000 lebih. Dia makin bertambah penguasaan British. Syarikat-syarikat British yang datang jajah sebelum ni, mereka ini makin menguasai kekayaan ekonomi kita selepas kita merdeka. Nampak tak? Jadi kita ni sebenarnya diberi kemerdekaan, tetapi kemerdekaan yang macam mana yang British jajah kita masa dahulu dalam konteks menguasai ekonomi. Bila kita merdeka, British masih lagi menguasai ekonomi kita. Kemudian kita bercakap, kita ni dijajah ke tak dijajah, merdeka ke tak merdeka, dijajah ke tak dijajah, macam mana? Memang British nak jajah, nak kuasai ekonomi. Daripada awal itu kuasai, sampai merdeka pun British masih kuasai. Maksud dia tak ada beza. Bahkan lebih teruk lagi. Inilah persoalan. Kita ni merdeka tak
57. Ini bergantung pada apa yang anda fikirkan setelah saya berikan fakta-fakta tersebut. Ini bukan pandangan saya ya. Ini pandangan Nicholas White dan ada kajian oleh Shakila Parvin, Prof Shakila Parvin. Dia kaji tentang peristiwa down rate ni. Ilmi tahu kot. Tahun 1981, Tun Mahathir, Khalid Ibrahim dan seorang lagi saudara Tun Mahathir, Kabinet Negara berkomplot untuk merampas pemilikan syarikat Guthrie, saham-saham dia, dan kemudian merampas syarikat tersebut daripada British. Dan dengan itu maka syarikat ini telah dapat dimilik negarakan. Itu berlaku tahun 80. Maknanya tahun 80 pun British masih ada di sini lagi. Begitu juga tahun 63 masa pembentukan Malaysia. Cuba anda cek dalam internet. Tekan Grand Design British ni. Grand Design Malaysia, Grand Design. Disebut oleh pengkaji-pengkaji. Bukan saya sebut. Walaupun saya sebut, tapi saya ambil daripada pandangan pengkaji. Kalau anda kata saya salah, pengkaji itu semua salah. Anda petikaikanlah pengkaji tersebut. Grand Design British ini, Malaysia ini Grand Design British. Bila saya kata, ini orang melenting ni, saya kata, itu tafsiran saya. Mungkin salah, anda boleh petikaikan. Saya kata, idea penubahan Malaysia ni bukan idea Tunku, idea Lee Kuan Yew. Itu tafsiran. Tak semestinya betul. Tapi anda tengok balik. Siapa yang ada kepentingan dalam konteks penyatuan Malaysia ni, penubahan Malaysia ni, siapa ada kepentingan? Satu British. Kerana British nak satukan Borneo ini dengan Semenanjung, letak bawah satu pentadbiran. Senang. Dan senang dikawal dan dapat mengelakkan wilayah-wilayah ini dari jatuh ke tangan orang lain. Itu British. Tapi Lee Kuan Yew pun ada masalah juga. Dia ada kepentingan. Tunku ni kepentingan apa? Tunku kepentingan apa nak satu Singapura ni? Dalam Malaysia, ada apa kepentingan Tunku? Nak lawan komunis. Komunis kat mana di Singapura? Komunis yang tadi daripada kelompok Barisan Sosialis yang lawan Lee Kuan Yew. Bukan komunis pun mereka ni. Lee Kuan Yew istilahkan mereka sebagai komunis untuk ambil tindakan justifikasi untuk tangkap mereka. Mereka bukan komunis. Komunisnya PKM ni komunis. Tapi Barisan Sosialis ini adalah serpihan daripada parti PAP, sama rakan-rakan Lee Kuan Yew juga. Yang menentang Lee Kuan Yew boleh menyebabkan Lee Kuan Yew kalah dalam pilihan raya umum, maka dia tuduh sebagai komunis, dia tangkap mereka. Tapi itulah, Tunku ni dia hanya ada alasan komunis saja. Nak satukan Malaysia, nak satukan Singapura dengan Semenanjung. Besarnya tanggungjawab Tunku ni nak selesaikan komunis di Singapura. British ada di situ. Tunku ni nak selesaikan. Betul tak benda macam ni? Itu saya ragu-ragu ni. Kerana jiwa Tunku ni sebenarnya bukan macam tu. Dia sebenarnya bila dia nak terima Singapura, dia takut dengan Singapura ni. Kerana jumlah masyarakat Melayu begitu ramai. Sabah dan Sarawak ni dimasukkan dalam Semenanjung untuk meredakan kebimbangan Tunku. Itu fungsi Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Sejarah kita. Tapi dia telah berlaku. Dia sudah menjadi sebahagian daripada entiti di sini. Dia dah jadi sejarah. Keputusan telah dibuat. Kita sudah membentuk negara bangsa yang macam ni. Jadi kita terpaksa terima. Dan sejarah ni bukan kita bincang. Bukan untuk kita kenal, untuk kita bergaduh pada hari ini. Bukan. Untuk kita memahami peristiwa ini supaya kita dapat belajar daripada sini, daripada peristiwa ini, untuk kita manfaat pada masa hadapan supaya kita tak buat kesilapan-kesilapan yang sama. Kita dah selesai dah tahap 1 sebagai Malaysia. Kita kena selesaikan masalah ini sampai penghujung. Begitu cara dia. Kita kena satukan masyarakat. Dengan kaum-kaum yang berbeza, kita kena satukan. Kita ada masalah 13 Mei yang menunjukkan pembentukan bangsa ini tidak perfect. Kita kena selesaikan. Pemimpin kena duduk semeja, selesaikan. Tahun 70, mereka boleh duduk semeja. Mereka bentuk macam-macam rancangan. Dasar ekonomi baru, rukun negara, dasar bahasa kebangsaan, dasar budaya kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan. Kerana nak selesaikan jurang. Jurang ekonomi, jurang sosial, jurang kaum sama masyarakat. Kenapa sekarang ni tak boleh buat lagi? Kerana kita sebenarnya dalam keadaan yang kembali pada zaman yang awal dahulu sebelum 13 Mei. Dan nampak riak-riak tu. Kita pecah. Kita sebenarnya tahu dalam hati kita ni ada masalah dengan bangsa kita ni. Masa yang berpecah kerana masalah-masalah politik. Masalah isu kaum yang tak selesai. Kena ada perundingan, perbincangan. Orang politik ni, parti pemerintah terutamanya, dia kena mainkan peranan, panggil parti pembangkang duduk semeja bincang. Kena berjiwa besar untuk selesaikan masalah rakyat yang terdiri pada pelbagai kaum ni yang menjadi masa kerana perbezaan politik.
dan isu-isu kahwin tak ada selesai daripada zaman British itu. Jadi ini kena dimainkan oleh parti pemerintah. Mereka kena mulakan inisiatif. Seperti yang berlaku pada masa tahun 70-an. Mereka boleh buat 70-an, kenapa sekarang tak boleh buat? Sekarang ni kita baca dalam media sosial kan banyak isu-isu yang bersifat kaum, sensitif, menghina satu. Ini menunjukkan masalah yang perlu diselesaikan. Tak boleh tunggu lama. Jadi itulah yang berlaku. Kemerdekaan pada hari ini pun kita tengok. Nak sambut merdeka ni dalam keadaan satu sama lain macam tidak percaya satu sama lain. Kemerdekaan ni sebenarnya milik siapa? Nampak macam orang Sabah dan Sarawak pun tak mahu sambut. Dia kemerdekaan 31 Ogos tak ada kaitan sangat dengan Sabah dan Sarawak. Kerana kita telah menetapkan 16 September sebagai hari pembentukan Malaysia. Dia jadi masalah macam tu. Sepatutnya 16 September tu 31 Ogos juga. Tapi ada kerana masalah masa tu menyebabkan wujudnya isu teknikal, PBB luluskan 16 September, gazetkan tarikh tersebut. Kita pemimpin politik di Malaysia ini patut tak terima tarikh 16 September tu. Walaupun diputuskan PBB, kita raikan 31 Ogos juga. Jadi bila kita raikan 31 Ogos seperti yang pelik asalnya, hari Malaysia 31 Ogos, hari kemerdekaan 31 Ogos, maka dia jadi hari kebangsaan. Dia patut diraikan oleh semua pihak kerana hari itu melibatkan mereka semua. Tapi bila terpisah, satu ni 31 Ogos, satu lagi 16 September, ini masalahnya. Sabah dan Sarawak nak raikan merdeka. Macam mana 57? Mereka tak masuk lagi. Tak membentuk Malaysia lagi, tak ada lagi mereka dalam entiti yang disebut sebagai Tanah Melayu pada masa itu 57 ni. Mereka tak sambut, jadi pelik lah. Sebab tu tarikh tersebut sepatutnya dia tak ada dua, dia ada satu saja. Tapi oleh kerana dah jadi dua, kita terimalah seadanya. Maka hari 16 September itulah yang kita sebut sebagai hari kebangsaan. Hari untuk semua kaum, semua bangsa, semua negeri dan sebagainya. Hari 31 Ogos 2023 ini hari perjuangan untuk merdeka. Siapa yang menuntut merdeka? Dia lebih kepada orang Melayu, sejarah dia. Orang Melayu ada di Melayu, itu tarikh tersebut. Sabah dan Sarawak mungkin ada tarikh dia tertentu, perjuangan dia tentu yang berbeza, tapi tahun 57 ini adalah perjuangan yang berlaku dalam konteks sejarah perjuangan orang Melayu. Dia tidak melibatkan orang lain. Orang lain baru dapat kerakyatan, tak sempat nak berjuang merdeka lagi, dah merdeka dah. Masa merdeka tu mereka dapat kerakyatan. Tapi perjuangan sebelum itu tak menunjukkan bahawa mereka lawan British. PKN lawan British, tapi perjuangan dia untuk matlamat yang berbeza. Dan itu bukan perjuangan yang melibatkan satu kaum saja. Jadi itulah saya kata perjuangan tahun 57 itu perjuangan yang bersifat perjuangan orang Melayu. Itu terutama ada di Semenanjung. Itulah Saudara Helmi. Doktor, ada soalan yang orang dekat komen ni ada yang duk sebut beberapa kali bahawa Jepun sebenarnya datang nak memerdekakan kita. Sejauh mana dakwaan tersebut, Doktor? Bergantung pada anda lah. Kalau anda nak percaya macam tu, anda boleh percaya. Dalam konteks saya secara peribadi, saya tak percaya mana-mana penjajah ni. Saya tak percaya Jepun datang khas dari negara Jepun sampai ke sini untuk semata-mata nak merdekakan kita. Kalau kita sebut macam tu, British pun bukan penjajah, Jepun bukan penjajah, tak ada siapa pun penjajah di sini. Tak ada penjajah, semua orang datang, dia kata macam tu. Anda kena ingat sejarah Jepun, baca balik sejarah Jepun. Jangan tengok Jepun di sini saja. Kenapa Jepun datang sampai ke sini? Apa misi Jepun? Kenapa Jepun sampai pergi berperang, kuatkan tentera dan sebagainya? Kenapa Jepun bertindak macam-macam, serang Pearl Harbor dan sebagainya? Apa masalah dengan Jepun? Kenapa Jepun cuba menaklukkan negara China dan sebagainya? Apa masalah Jepun? Sebenarnya Jepun ini dia cuba membina kekuatan sebagai negara yang kuat, yang bersifat imperialis di sana. Tapi masalah dengan Jepun ini, dia tidak ada sumber. Dia tidak ada sumber kekuatan. Dia perlu memastikan bekalan sumber itu ada. Dan Tanah Melayu ini adalah antara negara yang mempunyai sumber. British sebut ini, masa British beri kemerdekaan 57, patut British beri kemerdekaan tahun 45-46 lagi. Sumber British sebut apa? Jika dikumpulkan seluruh tanah jajahan British yang lain, lawan Tanah Melayu ini kaya Tanah Melayu jauh daripada semua kekayaan tanah jajahan yang ada yang British merdekakan. Sebab tu British tak mahu merdeka. Dia pegang tahun 45 sampai 57, dia tak mahu lepaskan. Di sini disebut sebagai the Sterling Area dan juga the Dollar Gap.
untuk bayar hutang Amerika dalam bentuk dolar. Ni tanah Melayu ni. Disebut semua British, rekod British disebut berapa keuntungan daripada Lombong, Getah, Timah, masih ada lagi masa tu yang telah dimanfaatkan oleh British untuk bayar hutang dolar kepada Amerika. Masa dia perang, dia banyak hutang, beli senjata Amerika, dia kena bayar balik. Dia kalau pergi, dia tak mampu nak dapat semua. British ni, negara Britain ni, apa benda kekayaan dia? Dia nak lomba apa? Dia ladang apa? Kekayaan dia dapat daripada sini. Jadi dia gunakan untuk jual, ekspor kekayaan sumber-sumber ini untuk bayar dolar Amerika. Ada sumber dia sebut. Itu yang dia lakukan. Jepun tu macam mana? Adakah berbeza dengan British? Dan kita ni adalah seorang tokoh, dia bukan ahli sejarah pun, dia sebut Jepun ini datang untuk selamat kaum Melayu. Masa dia sebut macam tu, dia baca sumber ke, dia baca Jepun cakap macam tu ke, ataupun dia hanya tafsirkan semata-mata? Ditafsirkan. Kalau ditafsirkan, bolehlah pakai untuk dia saja. Saya tak percaya ni, Jepun ni bagi saya pencuri sama juga. Sebab tu saya kata Jepun ni dia datang ke mana-mana tempat untuk dapatkan bekalan-bekalan ni, untuk memastikan dalam konteks negara yang disebut lingkungan kemakmuran ini sebenarnya adalah negara yang penting dari segi sumber bekalan mentah dia. Itulah kepentingan dia. Dia ada matlamat sama seperti British untuk mendapatkan kekayaan bekalan tersebut untuk kepentingan dia. Pencuri-pencuri ni semua. Tak nampak Jepun ni datang untuk bebaskan kita, untuk berikan kemerdekaan. Tak nampak. Kalau dia nak bebaskan kita masa dia dah serang British, dah kalahkan British, dia berilah kemerdekaan, dia pergilah. Tapi dia buat apa kat sini? Dengan penampar, dengan terajang masyarakat Bumi Timur tu untuk apa semua? Kalau dia ada pilihan untuk terus kekal di sini, dia kekal ke tidak? Ilmi? Dia kekal ke tidak? Dia pergi kepada orang tempatan. Dia akan kekal, dia akan jajah juga. Penjajah-penjajah sama je. Siapa, tak kisahlah. Jerman ke, Rusia ke, British ke, Amerika ke, sama saja. Selagi ada kepentingan yang membabitkan dia perlu, dia akan terus mencengkang negara-negara yang dia boleh kuasai ini. Dan di Afrika kita kata, kuasa-kuasa barat ni, Belgium, Hungary, Italy berebut menguasai kekayaan Afrika ni. Setiap negara Eropah itu ada tanah jajahan dia masing-masing. Negara kecil macam Belgium pun menjajah juga negara Afrika ni. Mereka agih-agihkan yang disebut sebagai the lion's share tu. Agih-agihkan Afrika ni ikut suka dia saja. Semua penjajah ni. Mana kelompok yang baik yang kita kata datang untuk bebaskan Afrika? Tak ada, serupa sama. Sama saja. Sama juga yang datang ke sini. Dalam bentuk negara komunis ke penjajah? Komunis, penjajah. Kenapa saya kata macam tu? Kerana dia mewakili kepentingan sebuah negara yang besar. Komunis. Dia bukan datang untuk capai kemerdekaan rakyat di sini. Untuk mereka bebas. Tidak. Dia nak bebaskan daripada British untuk beri pada kuasa yang lain. Komunis ni. Dia nak tubuh. Dia nak jadikan Malaya ini sebagai cabang kepada komunis yang sana. Macam tu. Niat dia. Sama juga dengan niat Jepun ni. Masa dia datang ke sini, dia mahu menguasai kekayaan yang ada di sini. Kalau dia datang semata-mata tanpa kepentingan untuk bebaskan, dia datang lawan British, hancurkan British, dia pergi. Dia merdekakan. Tapi itu tidak berlaku. Jadi, itu pandangan saya lah. Kalau anda rasa ada bukti bahawa Jepun ini memang datang untuk memerdekakan rakyat di sini, begitu sekali mulia yang kedatangan Jepun di sini. Ingat, Jepun bukan datang di sini saja. Banyak tempat dia pergi. Adakah itu berlaku di tempat yang lain juga yang anda katakan nak merdekakan itu? Ataupun dia hanya pergi perang dan jajah dan bunuh rakyat tempatan di sana? Ingat, di Manchuria dia pergi serang China. Dia melakukan pembunuhan yang begitu banyak. Yang itu kita nak jelaskan macam mana pembunuhan yang teruk di Manchuria itu. Di Korea Selatan, Korea Utara, dia pergi. Ramai wanita yang jadi pelacur-pelacur itu, kita nak kata apa? British ni. Dan di sini pun ada sebenarnya orang tempatan, orang Melayu, orang Cina, yang dijadikan perempuan simpanan pelacur-pelacur oleh Jepun dengan paksa. Yang ni kita nak sebut apa? Orang yang bercakap tentang Jepun ni sebagai pembebas ni, kita nak cakap apa?
Kecuali anda ada bukti bahawa Jepun melakukan suatu tindakan besar yang menunjukkan dia tak buat semua itu, dia buat benda yang lebih baik. Tak apalah kita pertahankan. Tapi sejarah ni bila kita bercakap, dia perlukan bukti. Dia bukan jenis cakap saja. Masa orang ni bercakap ni, bukti apa yang diberikan? Dia ada baca buku ke tak? Sejarah ni selalunya kalau tak baca, dia tak boleh. Kerana apa? Kita yang bercakap pada hari ni, kita tak hidup pada masa dahulu. Kita mesti dapat maklumat melalui pembacaan. Jadi kalau orang tu profesor apa ke, saya tak pedulilah. Dia baca sumber yang mana? Sebagai rujukan yang menyebabkan kita fikir kita boleh pegang pandangan dia tersebut. Dia baca sumber apa? Dia bagi tahu tak sumber apa yang dia baca? Dia rujuk mana? Dia baca tak sumber Jepun apa? Kalau dia bagi tahu, macam juga orang kata apa ni Tun Sri Lana ni sebagai pengkhianat kan, Melaka itu. Boleh tak dia berikan bukti daripada tafsiran dia tersebut? Ada juga setengah orang dia kata masa Portugis serang Melaka, para pembesar mengkhianati Melaka dengan bersebat dengan Portugis. Boleh tak dia berikan bukti? Kalau dia boleh berikan bukti, tak ada masalah. Dia baca bahan tempat mana, bahan apa, sumber daripada mana, dia boleh tunjuk kepada kita. Dia kongsi dengan kita. Itu sejarah. Sejarah dia kena tunjukkan sumber, kongsi dengan orang yang baca. Dia tak boleh kata dia baca seorang diri, dia tak cerita, dia kata ini pandangan daripada dia. Tak boleh. Dia tak jadi. Kerana perkara itu sudah berlaku dan dia ni wujud zaman sekarang ni, dia tak hidup pada zaman peristiwa itu berlaku. Dia mesti tahu suatu peristiwa itu melalui pembacaan. Jadi orang yang kata Jepun datang untuk bebas, dia baca sumber mana? Atas logikan apa? Kalau setakat ditafsir macam tu, dia tak boleh dipakai. Dia tak akan jadi ilmiah. Dia tak berguna pun untuk ilmiah. Okey? Okey, soalan terakhir untuk doktor. Dah ada bunyi loceng tu. Ya. Putus pula. Hello, putus Mi. Ya, putus doktor. Tak apa doktor. Doktor tengah pause tu. Sekejap housekeeping masuk tu. Doktor kat hotel tu. Kita tunggu doktor masuk balik Kejap. Sekejap kita tunggu doktor masuk. Doktor dah hilang Bentar. Saya tengah tunggu Dr. Azmi masuk balik. Okay, saya dah invite Dr. Azmi dah masuk. Okey, Alhamdulillah. Terputus. Ni tadi terputus Helmi pasal bateri habis. Minta maaf. Kebetulan invite doktor untuk okey. Okey. Okey, terputus bateri tadi. Bateri mati tadi. Minta maaf. Saya buka balik ni. Boleh dengar Helmi? Boleh doktor. Okey, minta maaf kerana tadi bateri saya mati menyebabkan terputus tadi. Ya. Saya soalan cepat. Kita sebenarnya dekat dah sampai hujung dah ni doktor. Saya pun nak soalan terakhir aku pasal ada tetamu datang saat lagi. Nak berjumpa di hotel. Untuk terakhir ni doktor, apa pesanan doktor kepada pesanan sempena sambutan Hari Kebangsaan Kemerdekaan kita? Ya. Itulah walaupun saya cerita tentang sejarah kemerdekaan ni macam-macam, akhirnya matlamat saya ialah satulah. Sebenarnya saya mahu kita meraihkan sejarah kemerdekaan ini dari sudut fakta sejarah itu seadanya.
Jangan ubah fakta sejarah, jangan cuba kita ubah suai mengikut selera kita, kepentingan politik kita. Kita terima sejarah itu seadanya, baik atau buruk. Kita reda lah maksud dia dengan apa yang berlaku, baik atau buruk. Itu sejarah yang sepatutnya kita terima. Kalau dia buruk, jadikan sepadan, dia baik itu jadikan teladan. Dalam konteks ini sebenarnya matlamat akhir setiap ilmu, termasuk ilmu sejarah, adalah untuk membolehkan masyarakat itu menjadi lebih harmonis. Untuk memahami tentang kesilapan-kesilapan kita. Untuk belajar tentang keperitan yang kita lalui melalui pengalaman sejarah. Dalam proses mencapai kemerdekaan ini banyak yang telah dikorbankan, air mata yang telah mengalir, darah yang mengalir, tulang-tulang yang rebah ini. Banyak pengorbanan yang telah berlaku yang perlu kita tahu dan kita hargailah pada hari ini. Jadi kita ni sebenarnya bila lihat dalam konteks sejarah, kita mahu benda yang baik-baik saja, dia tak boleh macam tu. Benda yang buruk pun kita kena terima juga. Yang kita tahu bahawa sejarah ini bila kita baca satu perkara berkaitan dengan diri kita, kita rasa ini benda yang kalau kita dedahkan dia akan menyebabkan kita jadi nampak buruk. Kita rasa sakit hati, kita rasa tak boleh terima keadaan tersebut. Kita kena terima. Ini saya nak cerita tentang kadang-kadang kita nak sebut secara terus terang pun susah. Contohnya lah, saya bagi tahu tadi perjuangan tahun 57 ini adalah perjuangan yang menjadi milik orang Melayu. Bagi kelompok bukan Melayu, sebenarnya patut tak ada masalah. Kerana itu hakikat sejarah yang berlaku. Bukan tak ada peranan langsung mereka. Mereka ada peranan juga dari konteks mereka, ada sumbangan mereka. Contohnya pada tahun 1957 tersebut, 55-57 contohnya, mereka mendapat kerakyatan di sini. Jadi masa menyambut kemerdekaan itu sebenarnya hari itu juga adalah hari mereka. Hari mereka yang menguntungkan, mengembirakan mereka. Mereka patut raihkan juga. Dari sudut mereka. Itu sejarah yang mereka lalui. Dalam konteks orang Melayu ini, saya ingat kalau mereka meraihkan pengorbanan orang Melayu lawan Portugis, lawan British, lawan Belanda, sehinggalah satu peringkat bila nak mereka beri kerakyatan pada kelompok bukan Melayu. Kalau mereka meraihkan orang Melayu ini, dia akan menjadikan kita ini masyarakat yang harmoni, terima antara satu sama lain dengan seadanya melalui sejarah ni, pengalaman sejarah. Jadi ada banyak elemen-elemen yang negatif dalam sejarah ni. Dia jadi dia tak memecah belahkan kita belajar, dia menjadikan kita ini lebih bersatu. Contohnya kita belajar peristiwa 13 Mei. Cerita itu buruk. Sejarah itu buruk. Bukan kita bincang, kita nak suruh dia terjadi lagi. Bukan. Kita bincang dalam konteks macam mana kita nak harmonikan masyarakat kita pada hari ini supaya tak terjadi macam tu. Jadi kita cari kesilapan-kesilapan. Bila kita cari kesilapan, dia menyakitkan hati orang. Dia menyebabkan orang tu rasa dia dipersalahkan dan sebagainya. Dia tak patut jadi macam tu. Dia sepatutnya kita nak tahu apa punca dan kita nak perbaiki lagi masyarakat kita pada hari ini supaya perkara yang berlaku itu tidak berulang lagi. Itu maksud dia. Jadi belajar sejarah ni walaupun negatif, patut diterima dan patut menjadikan kita ini masyarakat yang lebih harmonis. Bukan kita belajar sejarah, kita tahu kesilapan-kesilapan, kita nak salahkan orang. Kita nak kata, masyarakat hari inilah, saya pun tak setuju juga. Kita kadang-kadang bersifat nasionalis sampai keterlaluan. Misalnya kita belajar tentang suatu peristiwa, ada kelompok kaum-kaum tertentu yang mungkin kita rasa buat silap, maka kita menyalahkan mereka pada hari ini. Itu tak betul. Kita patut menyalahkan sifat sejarah tu dahulu. Yang terdahulu tu berlaku itu. Mungkin tak ada kaitan dengan masyarakat ini. Tapi kita kalau ada elemen itu berlaku pada ini, kita kena betulkan. Macam tu. Jangan terlalu menyalahkan pihak-pihak tertentu saja. Kita belajar sejarah itulah. Kita nak tahu apa kesilapan berlaku untuk kita perbetulkan. Yang tu sajalah nasihat saya. Sebenarnya kemerdekaan ini kita hayati sejarah perjuangan kemerdekaan. Saya sebut kemerdekaan ini sepatutnya dia dihayati dalam konteks kita memahami tentang kesedihan perjuangan kemerdekaan ini yang sangat perik. Bukan senang untuk dapatkan kemerdekaan. Dan bila kita dapat kemerdekaan, penjajah ini pun sebenarnya dia tak lepaskan kita sepenuhnya. Masih ada lagi yang diletakkan syarat dan sebagainya. Betapa kejamnya mereka, jahatnya mereka ini.
Sehingga kita merdeka pada hari ini pun, kita merdeka dalam keadaan yang tidak sempurna. Dan harus diperbaiki setiap masa lah. Orang kata apa yang berlaku pada hari ini sudah bersifat nasi sudah menjadi bubur. Tak apa, masih menjadi bubur lagi. Jangan nasi itu menjadi najis dah, kita kata. Sudah menjadi rosak dah. Bubur boleh makan lagi, boleh diperbaiki lagi. InsyaAllah kita boleh baiki lagi. Itu saja, Saudara Helmi. Terima kasih banyak-banyak doktor, perkongsian hampir 2 jam daripada doktor. Tetap gigih tau doktor, sepanjang hari kalau tengok jadual doktor, daripada 30 hari bulan, daripada pagi sampai ke malam, sampailah jam 10 malam 31 Ogos. Tapi doktor tetap gagahkan diri untuk bagi ilmu kepada rakyat Malaysia, untuk bagi pencerahan tentang ilmu-ilmu yang saya kira sangat suka nak dapat kat mana-mana doktor. Terima kasih banyak-banyak. Saya tadi ada komen cakap apa, lepas ni bawa lagi apa pakar-pakar sejarah, insyaAllah nanti saya akan umumkan bila Dr. Nasha, satu lagi pensyarah daripada USM. Dr. Nasha sekarang ni tengah buat penggalian dekat Bukit Coras, dekat Lembah Bujang. Nanti habis saja tu Dr. Nasha ada live dengan Dr. Nasha, ada perkongsian tentang dapatan terbaru dekat Kedah 2. Nanti kita akan bersama dengan Dr. Nasha tunggu poster daripada kami insyaAllah. Dan kepada Dr. Azmi, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menyertai kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada apa-apa salah daripada pihak saya, kelemahan, saya nak minta maaf susun 10 jari. Kalau ada jodoh yang banyak. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah pada Saudara Helmi kerana memberi ruang saya untuk berkongsi ilmu ini. Cuma saya nak bagi tahu apa yang saya kongsikan tadi perlu diterima dengan dalam konteks anda meneliti balik, menilai semula, bukan kata terima secara bulat-bulat saja. Kerana saya ni sebagai ahli sejarah pun ada kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang apa yang saya tafsirkan pun tak boleh dipertahankan juga. Mungkin lah saya nak cakap. Tapi terima kasih banyaklah kerana telah memberi ruang ini pada saya. Saya ni kalau orang memberikan ruang untuk saya berkongsi ni, memang saya sangat meraihkan siapa-siapa pihak pun. Dan terbuka pada semua pun. Kadang-kadang parti-parti politik, macam-macam jenis parti. Mereka menjemput. Belum saya pergi, tak ada masalah. Ada daripada pihak UMNO jemput, saya pergi. Daripada pihak parti pemakai pergi, jemput, saya pergi. Tak ada masalah. Jadi kerana saya hanya nak sampaikan sejarah saja. Walaupun kadang-kadang saya kritik benda-benda yang berkaitan dengan elemen yang kadang-kadang ada kaitan dengan sejarah pada hari ini, tapi bukan maksud saya untuk mengkritik ataupun berpolitik, terlibat dalam elemen politik pada hari ini, bukan. Semuanya semata-mata untuk penjelasan sejarah. Jadi terima kasih Saudara Helmi kerana jemput saya pada malam ini. Harap memberi manfaat lah perkongsian ini. Terima kasih. Okey, selamat malam doktor. Kalau tak ada apa-apa, saya boleh tamatkan siaran langsung kita pada hari ini. Ya, insyaAllah. Saya mengundur diri dahulu Saudara Helmi dan yang lain. Doktor berehat doktor. Berehat cukup. Ya, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.